Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Selamat pagi semua. Salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan FB, followers Page Hartanah dan anda. Apa khabar semua? Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat walafiat, berada dalam keadaan yang sentiasa dilindungi Allah, dirahmati oleh Allah selalu, dan kita kata apa, sama-sama duduk di rumah bersama keluarga tersayang, dan menghabiskan saki-baki hari-hari di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni, yang kita perlu patuhi, yang kita perlu santuni, supaya kita dapat mengekang penularan virus wabak COVID-19 ni lah. Untuk pagi ni saya akan berkongsi dengan tuan-tuan puan semua berkenaan dengan topik cabaran perunding hartanah pada masa kini. Alright. So kita bagi peluang kepada rakan-rakan yang lain untuk join kita bersama, dan saya mohon siapa yang dah join rancangan live ni, mohon tolong bantu saya untuk kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain, supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita, lebih ramai lagi yang boleh mendapat manfaat daripada perbincangan, diskusi yang kita akan buat bersama-sama pada pagi ini, insyaAllah. Jadi kita anggap apa yang saya buat ni, rancangan live yang saya buat ni, sebagai satu bentuk discussion lah. Discussion, bukannya saya nak bercakap seorang-seorang, tapi ada two-way communication di situ. Jadi tuan-tuan perempuan yang berhajat untuk post apa-apa persoalan, kalau misal kata nak sharekan pandangan, nak sharekan pendapat tuan-tuan perempuan semua, feel free to do so. Saya sangat-sangat mengalu-alukan pendapat dan meraihkan apa-apa sahaja pertanyaan daripada tuan-tuan perempuan, dan insyaAllah saya akan cuba jawab dengan sebaik mungkin lah. Jadi siapa yang dah join tu, saya mohon tolong kongsikan rancangan live ni. Kita tarik seramai mana yang boleh rakan-rakan yang berada di luar sana untuk join kita bersama, dan sama-sama mendapat manfaat daripada apa yang cuba saya kongsikan pada pagi ni lah. Right. Jadi kita tengok siapa yang dah join. Yang dah join tu tolong kenalkan diri, bagi salam. Sekurang-kurangnya saya tahu yang anda dah masuk, dan saya tidaklah bersorangan hari ni. Saya nampak Azman Azhar, nampak nama Azman di situ. Selamat pagi Azman. Ni sahabat-sahabat saya masa di UIA dulu ni. Puan Jumaiyah Abu Bakar daripada Singapura ya. Terima kasih. Selamat pagi Puan Jumaiyah. Siapa yang dah join ni tolong bagi salam ke, tolong sekurang-kurangnya kenalkan diri ke. Kalau segan nak bagi tahu nama pun tak apa, bagi salam pun tak apa, bagi salam ke, kenalkan diri, ucap selamat pagi pun okey dah. Waalaikumsalam Puan Jumaiyah. Ya daripada Singapura. Ya betul. Okey. Salam perkenalan. Selamat orang kata mengikuti siaran live ni, dan saya mohon kalau boleh rakan-rakan yang telah pun join, tolong kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain, supaya lebih ramai lagi yang boleh join. Waalaikumsalam. Saya dari Penang. Terima kasih Puan Nur Mazira. Terima kasih. Siapa yang dah join ni tolong kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Bagaimana keadaan Puan Jumaiyah di Singapura? Rakan-rakan sahabat-sahabat kita di Singapura okey ke semua? Saya dengar dah mula lockdown di sana. Jadi keadaan di sana tu saya rasa mungkin lebih berhati-hatilah sekarang ni di Singapura. Dan kalau kita tengok berita sahabat-sahabat yang mungkin mencari rezeki bekerja di Singapura pun kebanyakannya dah diarahkan untuk kembali balik semula ke Malaysia, dan diorang tengah dalam proses kuarantin lah sekarang ni. Puan Azlina Arsyad, Waalaikumsalam. Terima kasih. Tuan MK Muhammad Khairul, Waalaikumsalam Tuan MK. Terima kasih banyak-banyak. Sementara nak tunggu rakan-rakan yang lain masuk ni, jom kita bersama-sama kosong dulu. Jadi topik pada pagi ni, saya buat perkara ni sebagai satu medium ataupun satu proses untuk kita bertukar-tukar pandangan lah. Sebab tu saya panggil segmen ni sebagai segmen sembang santai. So kita tak buat kelas online macam biasa. Kalau biasanya setiap hari
start from 19 bulan Mac hari tu kita buat kelas online. Tapi untuk hari ni kita tukar sikit format tu, kita buat sembang santai. Jadi kita boleh orang kata apa, bersembang untuk tukar pandangan. Kalau misalnya kata ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa buah fikiran daripada tuan-tuan puan-puan semua, boleh utarakan dalam ruangan komen lah. InsyaAllah kita boleh bertukar pandangan di situ. Okay, saya nampak Puan Haniza Hadi pun dah join. Waalaikumsalam. Terima kasih. Puan Haniza ni saya rasa daripada Kelantan ni, betul tak? So kalau siapa yang dah join tu boleh tolong komen di situ sama ada boleh dengar dengan jelas tak suara saya. Suara saya memang tak sedap, tapi saya nak mengharapkan tuan-tuan puan bagi komen di situ, boleh dengar dengan jelas ataupun tidak. Sebab saya nak test mic ni dulu. Semua okey. Dari lockup baru ni, semi lockdown, hari ni hari kedua. Oh okey, right. So kita doakanlah sahabat-sahabat di yang berada di Singapura pun berada dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan lah. Oh, Fadilah Yusof pun dah join. Okey. Pejabat tanah close kan, sir? Yes, betul. Pejabat tanah masih lagi tutup. Cuma pejabat stamp duty je. Ada sebahagian cawangan stamp duty tu dibuka. Pejabat tanah masih tutup lagi, Fadilah. Pengantin baru kita ni macam mana? Pengantin baru sihat ke? Puan Marini Muhammad pun dah join. Okey, terima kasih Puan Marini. Selamat pagi. Saya nampak nama Faiza di situ. Selamat pagi Faiza. Okay, siapa-siapa yang dah join ni tolong bagi salam ataupun tolong kata apa, lambai-lambaikan tangan ke. Sekurang-kurangnya saya tahulah yang saya tidak berkeseorangan pagi ni. Kawan-kawan ada menemani saya lah. Kalau tak nanti saya cakap seorang-seorang pula kat sini kan. So kita ambil masa lebih kurang dalam 1 minit saja lagi. 1 minit lagi untuk kita mulakan perkongsian kita berkenaan dengan topik cabaran perunding hartanah masa kini. Right? So saya mengharapkan ramai sahabat-sahabat saya di kalangan ejen-ejen hartanah, perunding-perunding hartanah yang boleh join dan boleh kita bersembang untuk tukar pandangan lah untuk pagi ni. Siapa yang dah join tu tolong bagi salam tolong bagi salam dan mohon untuk kongsikan kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Asyik makan tidur je Fadilah. Lah awak kena exercise lah. Selalu kan awak pergi gym. Oh tak boleh pergi gym lah kan, tengah PKP tak apa, buat gym kat rumah je. Okay, Puan Aida Kamila, terima kasih. Waalaikumsalam Puan Aida. LPPSA masih belum boleh apply ke? Setakat ni belum ada lagi berita tentang LPPSA. Saya duk tengok juga tak ada lagi tentang moratorium tu. Terima kasih Fadilah, tolong tag kawan-kawan kita yang lain Mujahid, Izzat, Rosnani, terima kasih. Okay, siapa-siapa yang dah join tu tolong sharekan video ni. Tarik lagi ramai-ramai kawan-kawan kita. Bukan apa, saya nak sharekan ni supaya kita dapat berkongsi pandangan, especially untuk rakan-rakan sahabat-sahabat pejuang hartanah lah. Kita dapat berkongsi pandangan dan kita boleh bertukar-tukar kata apa, buah fikiran lah, supaya masing-masing boleh come up dengan satu solution yang mana kita sama-sama boleh fikirkan untuk kemaslahatan ataupun untuk kelestarian perunding-perunding hartanah, pejuang-pejuang hartanah di luar sana pasca wabak COVID-19 ni lah. Itu sebenarnya tujuan saya buat topik pada pagi ni, untuk sama-sama kita bertukar pandangan dan sama-sama kita bantu-membantu lah, bantu-membantu sesama pejuang-pejuang hartanah. Pejuang hartanah yang saya masukkan kat sini seperti biasalah, kalau mungkin anda yang mungkin baru pertama kali dengar perkataan pejuang hartanah tu, pejuang hartanah yang saya masukkan kat sini siapa-siapa sahaja yang dalam industri hartanah lah, termasuklah perunding hartanah, termasuklah peguam, termasuklah orang kata siapa, surveyor, ataupun mungkin banker, so semua tu kita takrifkan sebagai pejuang hartanah sebab mereka ni lah yang membantu, yang akan membantu bakal-bakal pembeli hartanah ataupun penjual hartanah yang berada di luar sana lah. Okay, itu yang kita takrifkan sebagai pejuang hartanah. Okay, bukan mencabar tak boleh gerak langsung, itulah kan. Okay, alright, bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa kita boleh mulakan lah perbincangan kita pada pagi ni. Okay, Tuan Razman pun dah join. Saya nampak nama Tuan Razman di situ. Waalaikumsalam. Okay, Puan Jasmine Danish pun dah join. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.
Jadi siapa yang dah join ni, saya mohon untuk kongsikan kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Okey. So kita mulakanlah topik perbincangan kita pada pagi ini, iaitu cabaran perunding hartanah masa kini. Okey, siapa kat sini rakan-rakan saya yang dah join rancangan live ni merupakan seorang pejuang hartanah, perunding hartanah. Boleh tolong komen kat situ saya. Ataupun kalau segan nak komen saya pun, letakkanlah ikon angkat tangan kat situ. Okay, terima kasih Puan Jumayah. Tolong tagkan rakan-rakan yang lain. Okay, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam Puan Tun Fatimah. Terima kasih. Alright, so kita mulakanlah topik perbincangan kita pada pagi ini. Okay, berkenaan dengan krisis ekonomi yang bakal melanda. Okay, so kita mulakan kita punya mukadimah ni dengan menceritakan perkara yang mungkin tuan-tuan perempuan dah pernah dengar. Mungkin tuan-tuan perempuan dah pernah come across, dah baca dalam mana-mana penulisan, ataupun dah terbaca dalam sharing-sharing Facebook oleh mungkin tok-tok guru kita, oleh pakar-pakar ekonomi, oleh sahabat-sahabat yang mungkin dah pun buat sharing. Sebelum ni pun saya sendiri pun ada buat sharing tentang krisis ekonomi yang bakal melanda. Dan kita tak dapat nafikan dalam masa terdekat ni, krisis ekonomi ataupun recession tu memang tak boleh tidak kita perlu hadapi. Kita perlu hadapi dan kita perlu tangani dengan bijak lah. So persoalannya sekarang ni, adakah kita telah bersedia? Kita telah bersedia ataupun belum? Sebab apa krisis ekonomi ni kita jangka mungkin lebih buruk berbanding dengan krisis ekonomi yang berlaku pada tahun 1998 ataupun tahun 2008 dulu. Kalau kita recap balik, tahun 1998 tu krisis ekonominya berpunca daripada kejatuhan nilai ringgit lah. Itu lebih kepada krisis kewangan lah. Krisis kewangan. Okay? Dan pada tahun 2008 pula kelembapan ekonomi itu disebabkan oleh masalah krisis ekonomi yang berlaku di US kan. Di US so banyak syarikat-syarikat kewangan di US yang menghadapi masalah, dan terpiasnya sampai ke Malaysia juga. Dan sekarang ni kalau kita tengok, krisis tu bermula seawal tahun 2000, mungkin 2019 lagi lah, last year lagi dah bermula. Puncanya adalah di antara trade war lah. Trade war di antara kuasa besar. Kuasa besar yang saya masukkan kat situ adalah daripada China dengan Amerika lah. So bila kuasa-kuasa besar dunia ni berperang, bergaduh, bila trade war dari segi kuasa-kuasa besar ni, dia punya trade war ekonomi ni, tempiasnya memang sampai ke dunia lain lah, ke benua-benua lain, termasuklah Amerika, Malaysia. Kerana apa? Sebab kita ni merupakan negara yang open, yang tidak memihak pada mana-mana blok lah. Bila kita open, kita pun ada trade dengan US, kita pun ada trade dengan China. Jadi secara tak langsung benda tu akan mendatangkan impact kepada negara kita juga kan. So bila berlakunya trade war di antara dua kuasa besar dunia ni, China dan Amerika ni, jadi efeknya pun sampai ke Malaysia. Itu kita tak boleh nak nafikan lah. Memang perkara tu sedang berlaku sekarang ni. Okey. Seterusnya, kejatuhan nilai ringgit. Kejatuhan nilai ringgit ni berbanding US dollar lah. Sekarang ni kalau kita tengok pun lebih kurang dalam RM4.34 kalau tak silap saya lah, berbanding dengan 1 US dollar. Jadi bila nilai ringgit ni dah jatuh berbanding US dollar, secara tak langsung ekonomi pun akan terjejas sama lah. Sebab bila kita import barang, kita beli barang dari luar, kebanyakan import yang kita beli tu kita gunakan US dollar. Jadi sebab itulah bila berlakunya kejatuhan nilai ringgit tu, secara tak langsung itu akan mendatangkan impact pada ekonomi negara kita jugalah. Kemudian lambakan hartanah, lambakan hartanah yang tidak terjual sejak 2018-2019. So perkara ni pun dah saya kupas dalam topik live saya beberapa hari yang lepas. Pasca COVID-19, impact terhadap pasaran hartanah. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, banyak pemaju-pemaju perumahan yang dah pun menghadapi kesukaran untuk meneruskan projek-projek perumahan mereka, dan mana projek perumahan yang dah siap, mereka tak boleh nak menjual projek-projek perumahan mereka kerana tiadanya permintaan. Jadi penawaran tu sangat-sangat banyak tapi permintaannya kurang. Bila penawaran melebihi permintaan, secara tak langsung
harga hartanah tu pun akan jadi akan menurun lah, akan menurun dan mendatangkan kesan kepada pemaju perumahan. Jadi bila mereka tidak boleh nak menjual, menghabiskan saki baki projek-projek yang telah siap, jadi mereka pun berada dalam keadaan yang tertekan sekarang ni. Okey, so yang seterusnya, struktur pencukaian yang kurang berkesan mengakibatkan berlaku ketirisan, dan kerajaan kurang sumber pendapatan. Boleh rujuk slide saya tu. Struktur pencukaian yang saya masukkan kat sini adalah, okey, kalau dulu mungkin kita dimomokkan dengan betapa jahatnya sistem GST, bila kita nampak yang GST itu tidak mendatangkan kebaikan, kebanyakan daripada, yalah, orang, kita tak nafikan lah perkara tu mungkin dimomokkan atas dasar politika punya mileage. Mungkin ada golongan-golongan tertentu yang dia nak menang pilihan raya, dia gunakan benda tu sebagai salah satu alasan untuk menjatuhkan kerajaan yang sebelum ni. Tapi pada hakikatnya sekarang ni baru kita nampak, bila GST tu di-abolish dan diwujudkan pulih SST, yang saya nampak sekarang ni kerajaan terkesan disebabkan oleh bila tak adanya sistem pencukaian yang bagus, bila kembali semula ke sistem SST tersebut, berlaku banyaknya ketirisan. Bila berlaku banyak ketirisan, banyak company, banyak syarikat yang sebenarnya patutnya membayar SST tapi tidak membayar SST, buat pula konsep macam benda tu atas volunteer punya basis dan sebagainya. Betulkan saya kalau saya salah lah, tapi sebenarnya pandangan saya begitu. Bila sistem pencukaian tu tidak begitu menyeluruh, tidak mengikut sistem ataupun standard yang sepatutnya, jadi akan berlaku banyak ketirisan. Bila berlaku banyak ketirisan, banyak ketirisan akan menyebabkan kerajaan rugi lah, sebab tak boleh nak kutip cukai dengan efisien. Kalau dulu mungkinlah dengan sistem GST yang ada dulu, bagi saya GST tu ada sistem yang bagus. Sistem yang bagus sebab dia akan memastikan setiap level tu dia ada dia punya GST yang perlu dibayar, daripada pengeluar, penghilang, sampailah kepada pemborong, sampai kepada pembekal, dan kemudian sampai kepada peniaga, dan kemudian kepada pengguna lah. Jadi setiap level tu dia ada dia punya sistem pencukaian yang berkesan untuk mengutip cukai melalui Jabatan Kastam, kan. Tapi bila GST dah abolish, kembali kepada sistem SST, bila tu dibuat pula secara volunteer. Jadi benda tu menyebabkan banyak ketirisan berlaku. Banyak ketirisan berlaku, dan secara tak langsung, bila adanya ketirisan, secara tak langsung benda tu akan mengakibatkan kerajaan pun berada dalam kerugian sebab tak boleh nak kutip cukai dengan efisien. Sebab tu kalau kita tengok sebenarnya sejak kebelakangan ni lah, bila dah di-abolishkan GST tu, berlaku banyak masalah dari segi pengutipan cukai oleh pihak kerajaan, especially oleh Jabatan Kastam lah. Okey, jadi you may agree to disagree. Kita boleh buat perbincangan ni sebagai two-way communication. Apa yang saya cakap ni, saya tak cakap benda tu adalah 100% betul. Itu pandangan peribadi saya lah. Tapi itu pandangan saya, dan mungkin tuan-tuan puan ada pandangan yang lain, kita boleh berbincang. Alright, so seterusnya kita tengok pula pada, kita tak jangka sebenarnya pada tahun 2020 ni akan berlaku satu wabak yang dipanggil COVID-19. Kita tak pernah menjangka perkara tersebut akan struck Malaysia, akan struck satu dunia. Kita tak pernah menjangka perkara tersebut. Dan bila 2018-2019 keadaan ekonomi itu dah mungkin berada di ambang kemelesetan, datang pula satu wabak yang dinamakan COVID-19 ni, menghentam, membadai seluruh dunia, tak terkecuali daripada Europe sampailah ke Asia, semua negara tak terkecuali kena dengan badai COVID-19 ni. Diumpama tsunami yang badai semualah. Tak kira lah negara kaya ke negara miskin ke, semua negara ada terkena dengan terpias wabak COVID-19 ni, termasuk negara kita Malaysia. Jadi bila pandemik COVID-19 ni menyerang, ia memburukkan lagi keadaan ekonomi yang sedia tenat. Itu antara sebab kenapa saya perlu ingatkan, saya perlu sampaikan perkara ni pada tuan-tuan puan semua, kerana penularan wabak COVID-19 ni, sebenarnya kita berada di ambang yang orang kata memburukkan lagi keadaan tenat yang sedia ada. Itu yang saya cuba nak sampaikan kepada tuan-tuan puan semualah. Dan akibat daripada penularan wabak tersebut dan keadaan ekonomi yang dah semakin tenat sekarang ni, ramai yang kehilangan pekerjaan. Ramai yang kehilangan pekerjaan kerana banyak perusahaan yang terpaksa ditutup.
Okay, kita tengok banyak peterbang yang tak boleh nak terbang dekat apa tu airport tu, apa ni, flight banyak yang grounded. Sahabat-sahabat saya pilot ada menceritakan kepada saya, mereka dikurangkan flight hours mereka, tak boleh nak terbang disebabkan apa tu perintah apa tu kawalan pergerakan di kebanyakan negara lah, tak boleh nak masuk dan juga tak boleh nak keluar. Jadi flight ni terpaksa di apa ni grounded kan, tak boleh nak terbang. Perusahaan pula macam yang bukan non essential punya services, non essential punya kata apa perusahaan tadi terpaksa menutup kilang-kilang mereka. Dan secara tak langsung bila berlaku PKP macam sekarang ni, ramai rakyat yang terjejas yang tak boleh nak menjana pendapatan, tak boleh nak bekerja macam biasa. Okay, jadi itu yang mengakibatkan orang kata apa, krisis ekonomi itu menjadi semakin teruk lah berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni lah. Jadi bila berlakunya wabak COVID-19 ni, sebenarnya apa yang dah kita risaukan, apa yang dah kita takuti itu semakin hampir. Walaupun mungkin sekarang ni kita boleh katakan yang keadaan tu masih lagi terkawal, memang masih lagi terkawal, dan kita salute kepada kerajaan dalam menangani impak wabak COVID-19 ni, frontliners kita, para doktor, nurses, apa ni, pihak polis, pihak apa ni ATM dan apa ni jabatan bomba, semua yang bertungkus lumus memastikan penularan wabak COVID-19 dapat disekat, dapat dihentikan. Memang kita tabik kita pujilah apa ni usaha yang telah mereka jalankan. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita perlu fikirkan kesan daripada penularan wabak COVID-19 ni bukan terhad setakat menghentikan apa tu penularan wabak tu sahaja. Kesannya akan berpanjangan. Sebab apa? Disebabkan kerajaan dah berfikir, dah pun menyelami masalah yang bakal berlaku. Sebab itulah yang kita tengok kerajaan buat sekarang ni, dengan bantuan Prihatin Nasional, dengan package moratorium yang bank negara apa tu bagi untuk menangguhkan pembayaran hutang, dengan berbagai-bagai lagi apa ni package rangsangan ekonomi kepada majikan, kepada sektor swasta, dan apa tu kita tengok KWSP membenarkan pengeluaran dan kata apa mengurangkan caruman. So perkara-perkara tersebut semua kerajaan dah buat sebab kerajaan dah nampak bukan impak COVID-19 ni setakat 2 ataupun 3 bulan ke depan. Dia mungkin mendatangkan impak yang lebih dahsyat daripada situ. Mungkin sampai ke 6 bulan, sampai ke setahun, wallahualam, kita tak tahu. Tapi adakah kita bersedia? So itu persoalan utamanya. Right? So kita tengok lagi sekali siapa yang dah join ni. Okay. Okay, Fadilah ada tanya saya ni, adakah board ada bagi kelonggaran atau request kepada MOF untuk ejen bawa viewing di 10 km kawasan kita? Kalau jauh, boleh share dengan ejen lain sebab bila kita start sales balik, momentum akan lambat. Yes, betul. So, bila Fadilah tanya, sebenarnya perkara tersebut saya rasa belum lagi diputuskan lah. Belum lagi diputuskan oleh pihak apa tu lembaga, pihak board. Dan mungkinlah suara-suara daripada tuan-tuan perempuan semua sebagai perunding hartanah ni perlu disampaikan, dan mungkin rakan-rakan yang berada di PHAM ataupun mungkin rakan-rakan yang berada di board tu sendiri, Tuan Haji Ishak sebagainya, mungkin boleh orang kata apa menyampaikan suara-suara apa ni ejen-ejen hartanah yang apa terkesan sangat-sangat dengan apa tu PKP yang berlaku sekarang ni lah. Jadi saranan yang diutarakan oleh Fadilah tu saya rasa memang apa ni ada benarnya. Kalau kita nak lockdown pun, kalau kita nak buat PKP sekarang ni pun, katalah na'udzubillah, minta jauh lah, PKP ni terpaksa dilanjutkan lagi, dan saya dengar pun ura-uranya memang akan dilanjutkan, cuma kita tak tahu berapa lama lagi lah tempohnya tu. So bila PKP ni dilanjutkan lagi, dalam masa mungkin masa puasa ataupun masa raya nanti, kita terpaksa lagi orang kata apa duduk di rumah dan apa ni tak boleh nak keluar. Jadi impaknya tu kepada apa ni perunding-perunding hartanah ni, mereka tak boleh nak menjalankan amalan biasa mereka, iaitu buat viewing dan juga buat apa ni inspection dan sebagainya lah. Jadi macam Fadilah sarankan ni, saya rasa memang bersesuaian dengan keadaan sekarang ni, dan mungkin kelonggaran tu patut diberikan lah. Dan saya harapkan siapa-siapa yang join rancangan live ni boleh menyuarakan perkara tersebut kepada pihak-pihak berwajib lah, especially kepada orang kata apa pihak board sendiri. Kalau boleh tolong sharekan
Kita minta bantuan rakan-rakan untuk ni lah, kenal pasti siapa-siapa yang boleh dihubungi tu, kita minta hubungi mereka. Alright, saya baca sekejap komen-komen yang masuk kat sini. Okey, saya nampak nama Haji Wahab di situ. Waalaikumsalam. Okey, Tuan Zul Hairul pun dah masuk. Waalaikumsalam. Alright, Tuan Saha Yusof pun dah masuk. Waalaikumsalam, Cikgu Saha. Okey, ini sahabat-sahabat saya daripada zaman saya universiti lagi ni. Alright, terima kasih Saha. Okey, so kita teruskan pada slide yang seterusnya. Okey, impact COVID-19 terhadap pasaran hartanah. So kita wajib menyiapkan diri untuk menghadapinya. Okey. So dijangka pasaran hartanah yang dah sedia terjejas sekarang ni akan terus lembab kerana orang takut untuk membina komitmen, takut untuk membeli hartanah ataupun membuat investment. Okey, antara kita sedar ataupun tidaklah, kebanyakan orang sebenarnya sekarang ni bila dia nak buat satu investment, mereka ni dimomokkan ataupun ditakutkan oleh mungkinlah orang-orang yang mereka baca daripada kajian ke ataupun daripada penulisan ke, dan tanpa sedar bila mereka baca perkara tersebut, mereka rasa macam okey, membeli aset ataupun membeli hartanah pada masa sekarang ni adalah langkah yang tidak bijak ataupun langkah yang salah lah. Okey, jadi perkara tersebut memang sedang berlaku dan kebanyakan orang, masyarakat di luar sana, dia nampak perkara tu sebagai satu tabu, sebagai satu perkara yang ditakuti. Okey. Jadi macam mana kita nak menangani perkara ni? Okey, nanti slide saya seterusnya saya akan bincangkan tentang perkara tersebut. Saya ceritakan impactnya dulu terhadap pasaran hartanah lah. Okey. So yang pertama tadi, masyarakat akan jadi takut dan hilang rasa hilang rasa perlu untuk memiliki hartanah disebabkan mereka rasakan bahawa membeli hartanah tu satu investment yang mungkin akan menjadi masalah kepada mereka. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, yang kita nampak sekarang ni, penawaran akan melebihi permintaan. Okey, itu saya pun dah ceritakan awal-awal tadi. Bila penawaran melebihi permintaan, harga hartanah secara tak langsung akan jadi lebih murah. Okey. Harga hartanah di setengah kawasan berkemungkinan akan terus stagnan ataupun akan menurun, makin menurun dari masa ke semasa. Okey. So itu antara impact yang akan berlaku lah. Okey, di sektor primer pula, sektor primer ni pembelian hartanah direct daripada pemaju. Pemaju hartanah yang menghadapi masalah jualan akan menjalankan chip sale dengan mengadakan promosi besar-besaran untuk memastikan lambakan hartanah yang telah siap mereka bina tapi tidak terjual boleh dihabiskan. Okey, itu antara impact yang kita akan nampak dan sedang berlaku sekarang ni. Kalau tuan-tuan puan tengok dalam mana-mana website, dalam mana-mana landing page yang disediakan oleh pemaju-pemaju hartanah, kita dah nampak dah sekarang ni banyak pemaju hartanah yang buat chip sale, buat diskaun sana sini. Walaupun tempoh HOC, House Ownership Campaign 2019 tu dah berakhir, tapi kebanyakan pemaju hartanah masih lagi menawarkan diskaun, masih lagi menawarkan rebate, masih lagi menawarkan banyak package-package untuk menarik bakal-bakal pembeli membeli hartanah daripada mereka. Okey. Manakala di pasaran sekunda ni untuk sub-sales lah. Secara tak langsung juga benda tu akan secara tak langsung dan juga secara langsung benda tu pun akan menyebabkan pasaran sekunda terjejas, terkesan. Penjual yang terdesak terpaksa menurunkan lagi harga tanah untuk menarik prospek pembeli. Okey, jadi bila mereka tak boleh nak jual, tak boleh jual hartanah mereka dengan harga yang mereka telah publish awal-awal dulu, jadi kesannya mereka terpaksa menurunkan lagi harga, turunkan lagi market value. Mereka sendiri yang rasa takut. Okey, kalau mereka tak turunkan market value, mereka akan stuck di situ, tak boleh nak jual hartanah mereka. Jadi mereka sendiri ambil langkah untuk turunkan market value. Okey, jadi ini antara impact terhadap pasaran hartanah pasca COVID-19 nanti. Okey, sama ada kita suka ataupun kita setuju ataupun tidak lah. Alright. So cabaran yang dihadapi oleh REN. Okey, so bila pemindah tanah berada dalam keadaan situasi sekarang ni, antara ancaman ataupun threats yang sedang kita hadapi sebagai pemindah tanah ni adalah yang pertama persaingan daripada broker-broker haram. Okey, ini bukan sekarang, dari dulu lagi dah ada. So broker-broker haram ni ataupun
perunding-perunding hartanah yang tidak bertauliah, yang menggelarkan diri mereka sebagai orang kata apa ejen, tapi mereka bukannya sebagai seorang ejen. Bagi siapa yang mungkin tidak begitu faham takrifan apa dia perunding hartanah ni. Perunding hartanah ni sebenarnya takrifan tu mereka yang telah pun mendapat kata apa rentek lah, mendapat rentek ataupun telah didaftarkan dengan Lembaga Penilai Pentaksir Ejen Hartanah dan Pengurus Harta LPPEH. Mereka ni saja yang boleh menggelarkan diri mereka sebagai perunding hartanah. Jadi untuk menjadi perunding hartanah pula, tuan-tuan puan perlulah mengikuti kursus yang dipanggil Negotiators Certification Course ataupun NCC. So NCC ni kursusnya selama 2 hari. Selama 2 hari. Biasanya dibuat pada hari Sabtu dan Ahad lah, Sabtu dan Ahad. Dan kalau misalnya kata kita dah attend NCC tersebut, kita akan dianugerahkan sijil. Sijil tu dipanggil NCC punya cert lah. So bila dah dianugerahkan sijil daripada kursus NCC tersebut, tuan-tuan puan boleh mendaftarkan diri tuan-tuan puan dengan mana-mana agensi yang berdaftar dengan lembaga untuk menjadi seorang perunding hartanah. Dan satu prinsipal ataupun satu REA, Real Estate Agent, dia boleh mengambil sehingga 50 orang rent. Dia boleh mengambil sehingga 50 orang rent. Dan mereka yang dah berdaftar dengan agensi hartanah tersebut barulah boleh diberikan ataupun dianugerahkan rent tag. Boleh dapat rent tag dan bolehlah meneruskan aktiviti sebagai seorang perunding hartanah yang berdaftar. Itu takrifan perunding hartanah yang berdaftar lah, bagi sesiapa yang mungkin belum tahu dan belum pernah dengar tentang perkara tersebut. Jadi mana-mana urusan tuan-tuan puan sebagai penjual, misal kata sebagai penjual, bila tuan-tuan puan nak menjalankan urusan menjual hartanah, kalau nak jual sendiri pun boleh, tidak ada apa-apa masalah. Cuma dinasihatkan kalau tuan-tuan puan nak jual sendiri tu mestilah tahu selok-belok dan tahu bagaimana cara nak berurusan dengan bakal-bakal pembeli lah. Jadi kalau tuan-tuan puan masih lagi tak tahu dan mungkin berada dalam keadaan yang tertanya-tanya macam mana proses jual beli itu dibuat, so tuan-tuan puan boleh melantik ataupun engage dengan perunding hartanah yang berdaftar yang saya sebutkan tadi. Sila pastikan perunding-perunding hartanah ni adalah perunding yang memang berdaftar, dan minta mereka tunjukkan rent tag, mereka, dan mereka boleh servis tuan-tuan puan sebagai penjual lah. Kenapa saya syorkan tuan-tuan puan engage dengan perunding hartanah yang berdaftar? Sebab untuk memastikan yang tuan-tuan puan menguruskan penjualan hartanah tersebut dengan mengikut lunas undang-undang. Mengikut lunas undang-undang itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengelakkan tuan-tuan puan daripada ditipu lah. Sebab apa? Banyak yang berlaku di luar sana. Kebanyakan penjual-penjual yang mungkin tidak begitu faham selok-belok macam mana cara nak berurusan dengan perunding hartanah ni. Mereka melantik orang yang mungkin tidak berdaftar, mereka yang tidak berdaftar. So bila mereka melantik orang yang tidak berdaftar, masalahnya di situ mereka ni sebagai penjual terdedah dengan penipuan lah, So macam contoh, sebagai contoh katalah broker haram tadi ni yang tidak berdaftar ni tadi, dia ambil deposit. Dia ambil deposit dan deposit tu dibayar terus kepada dia. Dan deposit tu tidak disampaikan kepada tuan-tuan sebagai penjual. Dan bila dah terima je deposit tu, mereka boleh menghilangkan diri dan mereka tutup handphone ke ataupun tukar nombor telefon dan sebagainya. Pernah berlaku perkara-perkara macam ni dan dah tersebar dah. Banyak yang kita dengar laporan-laporan dalam akhbar, dalam berita dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan tuan-tuan puan daripada tertipu, jadi saya syorkan berurusan lah dengan perunding hartanah yang berdaftar. So bila perunding hartanah yang berdaftar ni, cara mereka berurusan, bila mereka terima deposit, sebenarnya deposit tu tak dibayar kepada ejen tersebut. Deposit tu dibayar kepada agensi dia, kepada syarikat agensi dia. Jadi bila terima duit, dibayar kepada nama agensi tu yang akan pegang sebagai pemegang amanah ataupun stakeholder lah. Jadi duit tuan-tuan puan tu insya-Allah selamat dan tidak dilarikan. Jadi itu antara perkara-perkara yang saya boleh sentuh. Kenapa tuan-tuan puan perlu berurusan dengan perunding hartanah yang berdaftar. Jadi
Okey, berbalik semula pada slide saya ni tadi, cabaran yang dihadapi oleh RAN pada masa kini, antaranya ancaman ataupun threats yang sedang dihadapi itu adalah persaingan daripada broker haram. Jadi broker haram ni daripada dulu sampai sekarang tak habis-habis lagi ceritanya. Macam chicken and egg punya story lah. Mana satu chicken, mana satu egg yang mana start dulu kan, sampai daripada dulu sampai sekarang tak selesai-selesai. Jadi mungkinlah antara cara nak menyelesaikan masalah ni adalah penguatkuasaan undang-undang. Itu antara cara yang saya nampak perlu dipergiatkan oleh lembaga dan juga oleh Kementerian Perumahan. Jadi perkara-perkara macam ni memang perlu orang kata apa, ambil berat. Mungkin kena perbanyakkan lagi billboard, letak billboard merata untuk educate people, untuk menyampaikan maklumat, menyampaikan ilmu kepada masyarakat di luar sana, kepentingan untuk mereka berurusan dengan perunding hartanah yang berdaftar. Okey, alright. Yang kedua, berkenaan dengan persaingan dari perunding hartanah yang lain. Ini pun satu unsur ancaman juga. Satu unsur ancaman juga. Tuan-tuan perempuan terpaksa bersaing dengan rakan-rakan, sahabat-sahabat pejuang-pejuang hartanah, perunding-perunding hartanah yang lain juga. Yang dah berdaftar ni bukan broker haram, perunding hartanah yang dah berdaftar. So terpaksa nak compete dengan mereka. Yang ketiga, kurang kerjasama dari vendor dari segi penawaran harga dan sebagainya. Ini bahasa mudahnya vendor-vendor yang degil lah. Vendor-vendor yang degil yang tak dengar kata. Kita dah advise macam-macam tapi mereka tak dengar cakap, mereka ikut kepala mereka sendiri, tak nak turunkan harga. Kalau mungkin dari segi penjualan tu dah ada dah ready buyer nak beli, dah mengoffer ataupun menawarkan deposit sekian-sekian banyak, tapi harga yang ditawarkan tu tak menepati cita rasa penjual-penjual. Jadi mereka ni merupakan vendor-vendor yang agak degil ni merupakan, saya namakan mereka tu juga sebagai satu ancaman lah. Kenapa saya letakkan ancaman? Nanti slide seterusnya nanti saya akan kupas. Saya akan kupas selanjutnya. So bear with me, tengok dulu apa yang saya cuba nak sampaikan ni. Alright, yang keempat, yang buat subsale, prospek lebih berminat dengan tawaran hebat melalui package undercon ataupun completed project dari pemaju hartanah. So ancaman kepada mereka yang buat subsale, kebanyakan prospek masyarakat kat luar sana tu, mereka ni lebih terdedah dengan iklan-iklan yang ditawarkan oleh pemaju dan mereka lebih berminat untuk beli hartanah daripada pemaju. Untuk hartanah primer lah. Sebab apa? Pemaju ni dah buat package undercon, sebelum beli rumah lagi dia orang dah bagi macam-macam, bagi macam-macam package rangsangan. Beli rumah dapat fully furnished ke, ataupun dapat kitchen cabinet ke, ataupun dapat voucher. Beli rumah dapat boleh ada chance menang kereta, ataupun beli rumah ada chance menang package umrah dan sebagainya lah. Jadi perkara-perkara macam ni, bila berlakunya tawaran-tawaran yang cukup hebat, cukup orang kata tak boleh dilepaskan oleh pemaju-pemaju, ia akan menjadi satu ancaman kepada yang buat subsales, yang concentrate kepada pasaran sekunda ni. Kejap lagi saya akan kupas macam mana tuan-tuan perempuan boleh jadikan ancaman ni sebagai satu perkara yang mendatangkan kebaikan pula. Tak apa, kita habiskan dulu slide ni. Yang terakhir, yang buat undercons pula, mereka akan merasakan prospek lebih berminat nak beli completed projects. Yang buat subsale ni, dia orang nampak sekarang ni, kebanyakan prospek lebih berminat dengan tawaran nak beli completed project, yang buat undercon. So maknanya sekarang ni, kalau katalah tuan-tuan perempuan sebagai RAN yang buat undercon, yang buat project punya marketing, tuan-tuan perempuan nampak yang kebanyakan prospek yang ada sekarang ni, dia lebih berminat nak beli yang dah completed punya project ataupun yang subsale, sebab mereka boleh directly terus dapat kunci. Sign je SPA, bayar je deposit, dia orang dah boleh dapat kunci. Jadi macam mana perkara ni kita boleh overcome? Tengok cabaran-cabaran yang saya dah senaraikan ni, dan ancaman ataupun threats yang kita sedang hadapi sekarang ni, macam mana cara kita nak overcome. So saya akan kongsikan dalam slide saya yang seterusnya. Alright, so tuan-tuan perempuan, apa yang tuan-tuan perempuan perlu buat adalah mengubah ancaman ini menjadi peluang. Kita ubah ancaman-ancaman yang saya namakan threats tadi tu sebagai satu peluang. Kita tukar element of fear yang kita takut tadi tu, element of fear yang kita takuti tadi tu, menjadi favor, menjadi
satu kelebihan kepada kita. Okay, so macam mana tu? Macam mana kita nak buat tu? Alright, yang pertama, persaingan dari broker haram ni, bila kita cerita pasal broker haram yang tak habis-habis daripada dulu sampai sekarang ni, macam mana kita nak buat? Kita kena didik masyarakat kenapa mereka perlu berurusan dengan rent yang berdaftar. Okay, ini tak boleh tidak, kita kena sampaikan maklumat tu, sampaikan ilmu tu kepada masyarakat di luar sana. Teruskan mendidik mereka. Macam mana cara nak mendidik? Macam-macam cara. Even tuan-tuan perempuan pun dah mulakan sekarang. Posting dalam Facebook, posting dalam social media, hebahkan, bagi tahu kepada masyarakat di luar sana, outreach mereka. Maklumkan kepada mereka, tuan tak boleh berurusan dengan broker haram ni sebab sekian-sekian. Okay, tuan perlu berurusan dengan perundingan tanah yang berdaftar macam saya sebab sekian-sekian. Okay, so educate mereka, keep on educating people. Okay, alright, itu satu cara macam mana nak ubah ancaman daripada broker haram tu menjadi peluang, menjadi favor kepada tuan-tuan perempuan semualah. Okay, yang kedua, persaingan dari perunding hartanah yang lain. Okay, so kita tak nafikan rakan-rakan perunding hartanah kita yang kat luar tu ramai, kan? Okay, so kalau tak silap saya sekarang ni angkanya rent tu dah lebih kurang 40 lebih ribu dah di Malaysia. 40 lebih ribu. Tapi kalau kita tengok 40 ribu lebih tu pun dia banyak bertumpu di kawasan urban ataupun kawasan bandar, kan? Kalau kat kampung-kampung sebenarnya jarang rent-rent menjalankan urusan ataupun berurus niaga di kawasan-kawasan kampung, kan? Kebanyakannya tertumpu di kawasan bandar lah, especially bandar-bandar besar macam Kuala Lumpur, macam Johor Bahru, Penang, dan sebagainya lah. Okay, jadi kita jadikan persaingan daripada perunding-perunding hartanah yang lain ni sebagai satu peluang kepada kita. Macam mana caranya tu? Dengan menjadikan mereka sebagai sahabat-sahabat kita, dan bukannya kita memusuhi mereka. Okay, kalau tuan-tuan perempuan ingat, yang mana yang dah join rancangan live saya beberapa hari yang lepas, saya dah ceritakan tentang macam mana tuan-tuan perempuan perlu bersatu, perlu wujudkan platform untuk bersatu, bantu-membantu antara satu sama lain. Gunakan platform yang ada sekarang ni ataupun yang platform yang baru akan diwujudkan nanti, untuk memupuk semangat kerjasama di antara perunding-perunding hartanah. Okay, sudah-sudahlah backstabbing orang, sudah-sudahlah kita menjatuhkan orang, sudah-sudahlah kita naik untuk berjaya tu dengan memijak kepada orang lain. So hentikanlah perkara-perkara yang negatif kat situ. Okay, so kita dalam industri ni, kalau tuan perempuan sebagai perunding hartanah ni yang saya sebutkan tadi ada lebih kurang 40 ribu. Katalah kita ambil average lah, lebih kurang 1/3 daripada situ. 1/3 daripada situ adalah perunding hartanah yang Muslim. Okay, yang 2/3 tu mungkin non-Muslim. Okay, jadi kenapa tidak 1/3 yang perunding hartanah Muslim ni bersatu padu, tolong menolong, walaupun different agency, different principle dan sebagainya, kita ketepikan. Orang kata pun mentaliti nak berjaya seorang-seorang ni kita ketepikan. So pastikan tuan-tuan perempuan sebagai pejuang hartanah, sebagai perunding hartanah, inilah masanya untuk bantu-membantu naik sama-sama. Tolong rakan-rakan yang lain. Macam mana cara nak bantu-membantu tu? Kalau yang mana yang pegang listing banyak, yang mana yang ada listing di orang kata sekitar kawasan tu, katalah si Ali ni jadi abang long kawasan Banting sebagai contoh. Yang seorang lagi ni katalah Azman. Azman ni mungkin abang long kawasan di kawasan Gombak. Okay, so masing-masing ada dia punya dia panggil farming area masing-masing. Jadi masing-masing ada listing di kawasan-kawasan tersebut. Why not you guys sharing listing tu, kongsikan listing tu dengan rakan-rakan yang lain yang berada di kawasan-kawasan sekitar ataupun yang berada di kawasan-kawasan luar daripada kawasan farming area luar. Okay, so gunakan kesempatan ni untuk buat COA, buat co-agency dengan rakan-rakan yang lain. Co-broking tu sebenarnya adalah satu cara untuk memudahkan you all bergerak. Jadi gunakan platform sedia ada ataupun platform yang baru, wujudkanlah. Sekarang ni persatuan, kalau tanya persatuan, macam-macam persatuan dah ada, antaranya PHAM dah ada. So gunakan persatuan yang ada tu untuk menyatukan you all semua. Menyatukan you all semua, gunakanlah dalam keadaan yang teruk sekarang ni, dengan keadaan ekonomi, keadaan pasaran hartanah yang lembab sekarang ni, so itulah salah satu cara untuk menggerakkan you all. So bantu-membantu antara satu sama lain, itu yang saya syorkan. Alright.
So seterusnya, okey, kurang kerjasama dari vendor dari segi penawaran harga dan sebagainya. Okey, macam mana kita nak buat dengan vendor-vendor yang degil ni? Kita approach mereka, kita beri kefahaman kepada mereka tentang market value. Okey, apa yang dipanggil market value? Macam mana cara kita nak tentukan market value? Kalau vendor ni masih lagi berdegil, tak boleh nak berunding dan sebagainya, kita cuba educate mereka, tunjukkan kepada mereka kepentingan untuk meletakkan harga pada harga yang sepatutnya. Kalau letak pada harga yang terlalu tinggi, tak boleh nak menarik minat orang untuk datang, tak boleh nak menarik minat orang untuk membeli tanah tu daripada penjual tersebut. So kita kena educate mereka. Teruskan educate, sama macam yang kita buat tadi, untuk memberitahu mereka, okey, kepentingan melantik ataupun berurusan dengan perundingan tanah yang berdaftar. Okey, so cara nak educate macam yang saya dah sebutkan tadi. Gunakan platform media sosial, gunakan platform WhatsApp ke Telegram ke, apa-apa platform sekalipun yang kita boleh outreach mereka, buatlah apa-apa yang sepatutnya lah, untuk kita beri kesedaran kepada mereka. Okey, seterusnya yang buat sub-sale. Okey, yang buat sub-sale ni kita nampak sebenarnya prospek lebih berminat dengan tawaran hebat melalui package undercon ataupun completed project dari pemaju hartanah, approach pemaju melalui agensi anda. Okey, so contoh katalah sekarang ni anda memang menumpukan untuk buat sub-sale semata-mata, dan anda dah nampak sekarang ni sub-sale dia punya pasaran tu dah terjejas disebabkan pemaju banyak buat penawaran, banyak buat package-package untuk menarik bakal-bakal pembeli di kalangan first home buyer lah, sebagai contoh sebagai contoh. Okey, jadi bila anda dah nampak pemaju pun dah mula buat tawaran dan sebagainya, jadi apalah salahnya anda tukar sikit, anda tukar sikit style, instead of anda fokuskan lebih kepada sub-sale, anda cuba buat project marketing juga. Jadi buat 2 in 1 pun tak ada masalah. Cuba buat project marketing juga. So caranya macam mana? Kita cuba approach pemaju. Approach pemaju melalui agensi anda. Jadi bincanglah dengan principal, bincanglah dengan team leader anda, untuk membawa agensi anda berjumpa dengan pemaju-pemaju yang ada. Dan saya percaya kebanyakan pemaju di luar sana sekarang ni, mereka memang menantikan kehadiran anda. Mereka memang sedang menunggu anda bantu mereka, sebab hartanah yang ada pada mereka tu kebanyakannya tak boleh nak terjual. Kalau dulu mereka mungkin melantik agensi secara eksklusif, okey, agensi A sahaja yang boleh buat marketing untuk diorang. Tapi sekarang ni saya nampak mereka lebih open. Mereka lebih terbuka, mengamalkan dasar lebih terbuka. Siapa-siapa agensi yang nak buat marketing, diorang allow perkara tersebut berlaku lah. Tapi mereka tak benarkan anda datang sebagai seorang rent individual. Tak bolehlah kita nak approach diorang sebagai seorang rent individu. Jadi kita perlu hadir sebagai satu agensi. Dan agensi anda yang melalui principal ataupun team leader anda ni, sepatutnya buatlah proposal untuk buat project marketing bagi pemaju tersebut. Okey, itu bagi yang mungkin terkesan dengan kelembapan pasaran hartanah di kalangan yang mereka yang buat secondary ataupun sub-sales lah. Okey, yang buat undercons pula. Yang buat undercons pula yang duk terfikir, alamak susah nak jual projek sebab orang kebanyakan je sekarang ni dah mula beli hartanah yang dah siap, nak tunggu yang undercon ni lambat, nak dapat kunci tu lambat dan sebagainya kan. So prospek lebih berminat nak beli completed project ataupun sub-sale. Okey, so macam ni kita twist balik lah, tukar balik. Perbanyakkan listing sub-sale anda juga. Kalau dulu anda mungkin concentrate buat project marketing, cuba belajar-belajar buat sub-sale pula. Saya percaya dalam mana-mana agensi hartanah tu, kebiasaannya dia memang ada guru-guru ataupun sifu-sifu yang memang fokus dia lebih kepada buat sub-sale. Yang seorang lagi ni mungkin fokus dia lebih kepada buat project marketing. So belajar dengan mereka, minta diorang tolong, minta diorang bantu untuk bagi pendedahan kepada anda, bagaimana pula untuk buat sub-sales punya marketing, nak dapatkan listing dan sebagainya. So itu antara satu cara lah macam mana anda boleh ubah ataupun boleh absorb tekanan-tekanan yang berlaku sekarang ni, dan ubah ancaman tu menjadi peluang kepada anda. Element of fear tu menjadi favor kepada anda. Alright. So sekejap saya baca sekejap komen-komen yang masuk. Okay, ramai rupanya dah komen kat sini, saya tak perasan tadi, minta maaf banyak-banyak lah. Okay, Tuan Eddie pun dah join, terima kasih Tuan Eddie. Waalaikumsalam.
Okey, Mujahid, Waalaikumsalam Mujahid, terima kasih. Okey, Rumah Impian Ajon, Waalaikumsalam. Okey, Faiza, okey, rebate cash deposit sikit. Rebate cash deposit sikit. Betul? Itu antara apa yang pemaju buat sekarang ni lah, untuk projek undercon ataupun yang completed tapi tak habis jual tu lah. Muhammad Zafar, terbaik bos. Okey, terima kasih Muhammad Zafar. Tuan DK Nazli Hatanah pun dah join. Waalaikumsalam Tuan DK. M Zarif, okey, Zarif, terima kasih. Waalaikumsalam Zarif. Mujahid Arioti, jom jadi sahabat saya. Yes, okay. So siapa-siapa rakan-rakan perunding hartanah yang dah join ni, tak kisahlah perunding hartanah ke, anda REA ke, anda SR ke, anda PEA ke, anda boleh letakkan nombor telefon anda di ruangan komen. Jadi mungkin sahabat-sahabat bakal-bakal pembeli hartanah, yang saya syorkan sekarang ni, anda letak nama anda, agensi anda, nombor telefon anda dan kawasan farming area anda. Saya letakkan kat situ di ruangan komen, dan saya syorkan siapa-siapa sahabat-sahabat saya yang sedang menonton rancangan live ni yang ingin berurusan dengan perundi-perundi hartanah yang daftar, okey, mereka dah senaraikan nama-nama mereka di ruangan komen di sini. Okey. Jadi boleh terus berhubung dengan mereka lah. Okey, terima kasih Enrich Gold share ya tuan. Okey, silakan. Puan Aini Ahmad boleh follow saya. Yes, okey. Hud Property pun dah join dengan Bang Hud. Okey, kami maafkan anda lambat baca komen ni. Okey, terima kasih bang. Right. Cikgu Jamrul ada tak? Cikgu ada masuk ke? Kalau cikgu ada masuk ni, kejap lagi ni kawan baik kita Hud ni dah masuk dah. Gurau-gurau je bang, jangan marah bang. Okey, kita teruskan Okey. So bagaimana RAN nak mendepaninya? Bagaimana RAN nak mendepani kesan-kesan daripada impact kelembapan ekonomi dan juga kelembapan pasaran tanah sekarang ni. Okey, yang pertama sekali saya sangat-sangat mengesyorkan supaya tuan-tuan puan sentiasa berfikiran positif. Okey, ini semua orang cakap macam tu. Prof Muaya cakap macam tu. Ustaz Abid Liu cakap macam tu. Siapa-siapalah, Ustaz Zahidro cakap macam tu. Datuk Mufti, Datuk Mufti yang sekarang jadi menteri, Datuk Dr. Zulkifli pun cakap macam tu. So bila kita berfikiran positif dalam keadaan yang macam mana sekalipun, dengan mempercayai bahawa setiap yang berlaku tu ada hikmahnya, insya-Allah perkara yang berlaku ni akan segala urusan yang akan kita hadapi ni akan dipermudahkan lah. Setiap masalah yang hadir tu memang ada jalan penyelesaiannya. Setiap perkara yang Tuhan turunkan, dugaan yang Tuhan turunkan kepada kita tu memang Tuhan turunkan tu untuk memuji kita, dan Tuhan dah tahu dah sebenarnya yang kita boleh menghadapinya dengan baik. Sebab tu Tuhan cuba nak uji kita. So kita ni bersabar ke tidak, kita nak Tuhan nak tengok sama ada kita boleh come up dengan solution untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, dan kita wajib mempercayai bahawa inilah qada dan qadar daripada Allah. Okay, so kalau mungkin sahabat-sahabat yang non-Muslim di sini, inilah apa yang kami dah diajar oleh Nabi kami, oleh Rasulullah, oleh Al-Quran dan sebagainya. Jadi perkara-perkara macam ni memang kalau saya boleh sharekan, sebenarnya dalam apa-apa perkara sekalipun, even saya rasa pun dalam pahaman-pahaman agama-agama lain pun mereka berfikiran perkara yang lebih kurang sama lah. So mendepani impact dengan cara positif. Okay, so kita kena fikir positif. Kita tak boleh nak mengeluh, kita tak boleh nak rasa benda tu sebagai satu perkara yang menyusahkan kita, walaupun dalam hati kita ni kita rasa benda tu sedikit sebanyak akan menjejaskan pendapatan kita dan sebagainya, tapi kita ambil benda tu sebagai satu yang positif. Ada hikmah di sebaliknya, insyaAllah. Alright, okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya menyuruh kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan perempuan semua untuk membetulkan diri kita. Membetulkan diri kita ke arah yang lebih positif, secara mentally, spiritually dan juga physically. Bukan setakat mental dan fizikal saja, tapi spiritual pun kita kena betulkan diri kita. Bila kita ada masa banyak di rumah, sekarang ni kita ada masa banyak di rumah. Yang ni saya bagi tazkirah ni untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan perempuan semua. Saya nak ingatkan diri saya sebenarnya. Kita lebih banyak masa dengan anak-anak, dengan isteri kita. Jadi kalau boleh, kita pun cuba untuk memperbanyakkan masa kita dengan Allah. Kita memperbanyakkan masa kita dengan Tuhan. So banyakkan kita buat amal ibadat. Kalau boleh, lakukanlah. Kalau dulu kita dah biasa dah, Alhamdulillah solat 5 waktu tak pernah tinggal, tapi mungkin dulu kita terlewat.
Mungkin kita solat nak subuh tu dah dekat pukul 6.45, dekat ambil waktu tu baru kita terjaga, baru kita solat. Sekarang ni cuba kita bangkit awal, sebelum subuh lagi kita dah bangun. Kalau boleh kita semayang solat fajar dan sebagainya. Banyakkan amalan, buat perkara-perkara yang disunahkan. Kalau dulu kita tak pernah berqiyamul lail, sekarang ni kita cuba bangun pada 1/3 malam, kita cuba buat qiyamul lail tersebut. Mungkin kalau dulu kita tak pernah berpuasa sunat, so sekarang ni hari ni nisfu Syaban, saya percaya ramai di kalangan rakan-rakan sahabat-sahabat yang berpuasa. Tahniah saya ucapkan. Right, so kita perbanyakkan amalan kita, kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. So bila kita dah banyakkan amalan, kita dah bersihkan hati, bersihkan naluri jiwa kita, kita mohon petunjuk daripada Allah, kita berdoa kepada Allah, so insya-Allah doa kita tu akan dimakbulkan. So kita, yang penting kita jalankan perkara tu bukan setakat sekali dua, tapi kita cuba istiqamah. Constantly kita buat benda tu, consistently setiap hari. So macam tuan guru saya, kita dengar perkongsian yang telah pun diberikan oleh banyaklah guru-guru kat luar sana. Antaranya yang saya dengar Tuan Erman Taib kita beritahu daripada IDLT. Dia bercakap kalau kita buat secara constantly, sekurang-kurangnya kita buat paling-paling tidak pun dalam tempoh kalau tak silap saya 14 hari. Betul kan saya Tuan Herman? Kalau Tuan Herman ada, kalau kita buat constantly selama 14 hari, consistently kita tak putus buat benda tu, kita akan jadikan benda tu sebagai satu habit. Cuba buat, kita cuba buat, kita ubahlah kita punya lifestyle sebelum ni. Kalau kita tak sempat nak beramal, tak sempat nak buat perkara-perkara yang sunat, kita hanya fokuskan mungkin lebih pada perkara yang wajib semata-mata. So inilah masanya. Kalau dulu tak sempat nak solat duha, sekarang ni banyak masa. Pukul 9 dah boleh solat duha dah, so kita perbanyakkan kita punya amal ibadat di tempoh perintah kawalan pergerakan ni. So dekatkan diri kita dengan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sentiasa berdamping dengan guru-guru dan orang yang berpengalaman untuk mendapatkan ilmu. Suburkan ilmu di dada. So kebanyakan daripada kita ni mungkin selama ni kita rasa macam kita ni dah banyak sangat dapat input, dah banyak sangat ilmu yang kita tak perlu lagi nak dengar daripada orang lain. Ataupun mungkin dalam hati kita ni kita rasa macam nak dengar si dia ni cakap macam dah dia ni bagus sangat, nak dengar si Polan ni cakap macam dah si Polan ni tinggi sangat ilmu dia. Katalah tuan perempuan tu mungkin ada doctorate, ada PhD. So tak semestinya ilmu yang dah ada dalam diri kita tu kita tak boleh nak dengar ilmu daripada orang lain pula. Tak semestinya kita dah tahu tentang perkara tersebut, kita tak boleh nak diingatkan ataupun ditazkirahkan dengan perkara yang sama berulang-ulang kali. Sebab benda ni akan menyembai ataupun akan menyuburkan ilmu kita dalam hati kita sendiri. So bila katalah apa yang saya dah sampaikan kepada tuan-tuan perempuan ni, mungkin tuan-tuan perempuan pernah mendengarnya daripada orang lain. Secara tak langsung tuan-tuan perempuan akan kata apa yang si Isaac cakap ni, benda ni sebenarnya dah banyak kali dah orang cakap. Ya, memang betul. Sebab apa? Saya menyampaikan apa yang dah biasa saya dengar. Saya menyampaikan dari apa yang perkara yang saya dah biasa dengar, dan perkara tersebut adalah sebagai satu tazkirah, sebagai satu peringatan untuk tuan perempuan pula amalkan. Jadi cuba untuk tidak menyekat kehadiran ilmu tu dengan merasakan diri kita mendabik dada, merasakan diri kita ni dah terlalu sempurna. So perkara-perkara macam tu cuba elakkan, dan tinggalkan jauh-jauh lah. So yang seterusnya tu yang saya tulis tu, jangan sombong dan kedekut untuk berkongsi pula ilmu yang kita ada kepada orang lain. So bila dah ada ilmu, apalah salahnya kalau kita sampaikan pula ilmu tu kepada orang lain. Mungkin ilmu yang kita ada tu orang lain tak pernah dengar. Mungkin apa yang kita ada tu orang lain tu dah lama tak dengar. Dia perlu diingatkan lagi sekali tentang ilmu tersebut. So cuba jadikan diri kita ni bermanfaat. Sekurang-kurangnya kita, kalau tak ada harta, tak ada duit nak disedekahkan pada orang lain, kita sedekahkan ilmu yang kita ada. Itu yang kita cuba perbaikilah. So itu antara salah satu cara macam mana kita nak menyuburkan ilmu. Alright, seterusnya belajar ilmu perancangan kewangan dan cuba urus kewangan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu.
Okey. Kebanyakan perundi-perundi hartanah, rakan-rakan sahabat-sahabat saya, mungkin tuan-tuan perempuan dah diajar oleh agensi prinsipal masing-masing bagaimana cara nak buat profil kewangan, bagaimana cara nak buat DSR punya calculation, bagaimana cara untuk kita membantu banker menyiapkan financial profile prospek-prospek klien kita. Tapi pernah tak tuan-tuan perempuan mengamalkan apa yang tuan-tuan perempuan yang dah belajar tadi tu? Okay? So maksud saya di situ, bila kita dah belajar benda tu, prinsipal-prinsipal kita dah ajar, kita punya team leader dah ajar, tapi sejauh mana apa yang kita dah belajar tu kita buat untuk diri kita sendiri. Okay? Saya percaya kebanyakan daripada tuan-tuan puan semua memang alhamdulillah adalah rakan-rakan sahabat saya perundi hartanah yang memang bertanggungjawab. Okay? Sebelum nak bawa prospek bakal pembeli untuk jumpa dengan vendor ataupun untuk hantar submit dia punya loan application kepada mortgage consultant ataupun kepada banker, tuan-tuan perempuan dah bantu untuk kirakan dia punya financial eligibilities. Okay? So kebanyakan rakan-rakan sahabat-sahabat perundi hartanah saya percaya mereka dah buat perkara tersebut, tuan-tuan perempuan dah buat perkara tersebut. Okay? Tapi setakat mana yang tuan-tuan perempuan buat untuk diri tuan-tuan perempuan sendiri? Okay, so bila dah ada ilmu tu, sebenarnya yang kita kena tolong tu diri kita dulu. Kita tolong diri kita dulu. Cuba kita buat profil kewangan untuk diri kita sendiri. Kita susun profil kewangan kita, barulah kita bantu orang yang lain. Okay, so bila dah ada ilmu tu, sebenarnya rugi kalau kita tak amalkan, rugi kalau kita tak buat dulu. Kalau masih yang belum ada ilmu tu, mungkin ada rakan-rakan yang tertinggal, mungkin terlambat sikit. Mungkin dia punya principal ataupun team leader agensi tak pernah mengajar pun tentang macam mana nak buat profil kewangan ni. Masih belum terlambat untuk tuan-tuan perempuan belajar daripada mereka yang arif. Tak salah untuk kita belajar daripada orang lain walaupun orang tu mungkin bukan daripada agensi kita sendiri, kan, bukan di kalangan team leader kita sendiri. Tak salah. Untuk mendapatkan ilmu ni sebenarnya banyak je ilmu percuma. Sahabat-sahabat saya yang saya boleh sebut kat sini, saya ucapkan ribuan terima kasih, tahniah kepada Tuan Eddie Azwan. Tuan Eddie dah tolong saya, dah ajarkan kepada saya macam mana cara nak buat profil kewangan. Okay, so bila habis saja belajar dengan Tuan Eddie tu, balik je saya terus buat untuk profil kewangan saya. Okay, jadi mungkinlah sahabat-sahabat yang mungkin berkehendakkan nak dapatkan ilmu macam mana cara nak buat profil kewangan di situ, mungkin boleh belajar. Kalau tak sempat nak belajar dengan SIFO masing-masing sebelum ni, boleh belajar dengan orang lain. Saya percaya kalau tuan-tuan perempuan nak dapatkan ilmu, ramai di kalangan sahabat-sahabat saya yang memang berbesar hati untuk berkongsi perkara tersebut. Boleh follow mereka, right? Follow mereka dan belajar daripada mereka. Okay? So itu antara beberapa saranan yang saya boleh sarankan kepada tuan-tuan perempuan lah. Alright, seterusnya, kurangkan pembaziran dalam berbelanja. Okay, ini satu perkara yang mungkin kita kadang-kadang kita selalu dengar tapi kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang dan kita rasakan benda tu macam benda yang tak begitu penting lah. Okay. Walaupun katalah kita ni commission earner, kita sebagai perundi hartanah, sebagai commission earner, pendapatan kita ni tak menentu. Ada kalinya kita ada pendapatan, ada kalinya kita tak ada pendapatan. Sebab itulah kita perlu, yang pertama yang saya dah syorkan tadi tu, buat profil kewangan, buat personal budget, untuk menentukan kat mana tahap kewangan kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kena kurangkan pembaziran dalam belanja. Bila adanya duit yang kita terima daripada komisen penjualan rumah dan sebagainya, jangan kita belanja sewenang-wenangnya. Kita kena tahu cara macam mana kita nak sediakan tabungan, macam mana cara kita nak buat perancangan untuk anak kita belajar dan sebagainya. So cuba pastikan yang kita tak buat pembaziran di situ. Okey, antara cara yang terbaik adalah sekarang ni perempuan perlu memikirkan untuk menghapuskan hutang-hutang jahat. Hutang-hutang jahat ni kena buat dulu. Okay? Ini pun saya dah sharekan dalam perkongsian live saya sebelum ni. Antara hutang jahat yang ada adalah credit card. Okay, credit card, kenapa saya kata credit card ni hutang jahat? Sebab credit card ni adalah hutang yang mempunyai kadar faedah ataupun interest yang paling tinggi.
Jadi kita cuba gunakan moratorium yang ada sekarang ni. Katalah bank dah tangguhkan moratorium untuk bayar hutang pinjaman perumahan, bayar pinjaman kereta dan sebagainya. Jadi kita gunakan duit yang kita tak perlu nak bayar moratorium tak perlu nak bayar installment untuk loan rumah dan juga loan kereta tadi tu. Kita gunakan duit tersebut untuk kambus hutang jahat. So kambus hutang jahat ni dulu secepat yang boleh. Kalau boleh settlekan sesegera yang boleh. Kita tak nak lagi menanggung interest yang terlalu tinggi. Beli hanya perkara yang perlu dan kawal nafsu. Tu pun memang saya rasa semua dah dengar dan semua dah tahu. Cuma kadang-kadang nak buat tu susah. Bila dengar dah dapat ilmu tu, cuba praktikkan. Jangan sekadar dengar. Lepas ni scroll tengok Lazada ada buat sale pula kan. So dah terhencut rasa nak beli pula handphone baru semua kan. So jangan. Sekarang ni bukan masanya untuk bermegah-megah ataupun nak menyeronokkan diri dengan perkara-perkara yang tak mendatangkan hasil ataupun tak menjadi keperluan yang sangat-sangat diperlukan. Yang saya katakan keperluan itu adalah keperluan yang memungkinkan kita untuk hidup, bukannya memungkinkan kita untuk selesa. So keperluan tu macam makanan, pakaian, keperluan anak-anak, itu semuanya adalah keperluan. Yang nafsu ni, kehendak-kehendak ni, yang saja nak lavishly nak spend apa semua tu, itu kita ketepikan lah. Tak payah. Tak payah fikirkan lagi dah pasal perkara-perkara macam tu. Nak tukar kereta baru ke apa ke, tak payah. Pakai je apa yang ada dulu. Sekarang bukan masanya untuk tuan-tuan perempuan overspending ataupun buat perkara yang tak mendatangkan keuntungan kepada tuan-tuan perempuan. Jangan tambah hutang. Itu yang paling penting. Alright. So yang paling bawah sekali tu, bina professionalism. Bina professionalism sebagai perunding hartanah. Rent yang berilmu adalah rent yang bermutu. So maksud saya bina professionalism tu, cuba tuan-tuan perempuan, saya faham Facebook ni, social media ni, especially sekarang ni macam kita tengah buat Facebook online kan. So bila kita buat Facebook marketing, sebenarnya kebanyakan daripada kita ni mungkin dia belum belajar lagi, mungkin dia belum didedahkan lagi dengan ilmu social media marketing. Kalau tanya dengan saya, sebenarnya tuan-tuan perempuan yang masih lagi menggunakan platform Facebook personal, yang masih lagi menggunakan Facebook personal untuk cuba shift, ubah daripada Facebook personal tu, tuan-tuan perempuan buat marketing melalui page, melalui page masing-masing, fan page masing-masing. Yang belum ada fan page tu, cuba create fan page dulu, dan cuba untuk shift marketing strategi itu daripada menggunakan Facebook personal kepada page. Kenapa saya kata keperluan untuk adanya page kat situ? Bukan setakat ada page Facebook saja. Tuan-tuan puan, sekurang-kurangnya perlu ada 3 platform. 3 platform. Yang saya katakan 3 platform tu adalah satu Facebook, yang kedua tuan-tuan puan kena ada website. Website ni atas sama ada nak buat URL sendiri ataupun nak tumpang URL dengan agensi pun tak ada masalah. Tapi website tu yang menceritakan siapa tuan-tuan perempuan semua, ataupun bahasa mudahnya kita panggil landing page lah. Landing page, kena ada landing page tu. Yang ketiga, kena ada Instagram. Instagram ni untuk target siapa? Untuk target budak-budak yang baru nak up, untuk remaja-remaja. Kita nak target untuk long term. Mungkin diorang tak beli lagi rumah sekarang, tapi mungkin diorang akan beli rumah dengan tuan-tuan perempuan mungkin 5 ataupun 6 tahun akan datang. Inilah kita nak target budak-budak muda tu dekat mana dia berkumpul. Kalau kita orang tua-tua ni kumpul kat Facebook, budak-budak muda ni biasanya kumpul kat Instagram. Yang keempat, kita adakan YouTube channel. So ini perkara-perkara yang tuan-tuan perempuan nak tak nak kena ada. So kalau sekarang ni duk menumpukan buat marketing, buat apa-apa posting, buat apa-apa sharing dalam Facebook personal, saya faham kebanyakan orang dia alasan ni gini tau. Saya bukan tak nak buat marketing kat page, tapi page saya tak ada followers. Page saya tak ada orang follow, tak ada orang like pun. Ada dalam 2-3 ketul aja orang yang duduk kat dalam tu. So kena belajarlah cara macam mana nak attract, macam mana nak tarik, macam mana nak engage dengan followers anda. Kena belajar, ilmu tu kena belajar. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti saya akan kongsikan macam mana cara. Saya pun nak cerita pasal Facebook marketing pun, saya bukannya orang yang pakar. Mungkin tuan-tuan perempuan boleh berguru dengan sifu saya sendiri, Tuan Najib Asadok. So mungkin tuan-tuan perempuan boleh berguru dengan sifu Jamal ke, sifu FBS. So banyak orang yang memang pakar dia dalam bidang social media marketing.
Okay, tapi kalau nak tunjuk sikit-sikit tu mungkin boleh lah, saya boleh sharekan. Tapi bagi saya sebenarnya, perception orang biasanya dia akan buat marketing gunakan personal account dia, semua dia blast kat situ. Apa-apa iklan, apa semua tu dia blast kat situ. So risikonya sampai satu tahap, tuan-tuan perempuan perlu faham, bila kita gunakan kita punya personal account, kita tak bina kita punya kata apa jenama ataupun branding kita melalui fan page kita, lambat laun sebenarnya kita boleh ketinggalan berbanding dengan pesaing-pesaing kita yang lain. Sebab tu kalau tengok alright, so kalau saya boleh namakan kat sini, Tuan Ahiyat Ishak dia gunakan apa ni, page. Tuan Faizul Rizwan dia gunakan page. Sifu saya Najib Asadok dia gunakan page. Dia tak gunakan akaun personal. Akaun personal dia tak pandang pun. Dia tengok kat dalam page tu, posting-posting yang dia buat tu dalam apa ni, dia punya fan page. Sebab tu tuan-tuan perempuan kena bina professionalism dengan mewujudkan fan page dan apa tu, banyakkan posting di fan page. Banyakkan posting di fan page. So itu antara saranan yang saya boleh buat lah. Di samping kena ada YouTube channel, di samping kena ada Instagram, dan kena ada you all punya landing page ataupun website sendiri. Itu salah satu marketing strategi lah. Kalau boleh nanti kita akan kupas dalam masa yang lain, kita akan ceritakan tentang social media betul marketing tu nanti. Alright, so slide seterusnya, setelah menyiapkan diri nak buat apa? So bila dah siapkan diri, kita boleh buat, yang pertama sekali kita kena ubah mindset. Kena ubah mindset kita daripada semata-mata untuk menjual kepada membantu prospek apa ni yang ada di luar sana tu, dengan mengajak mereka melakukan amal kebajikan. Sekarang ni saya faham, bila tuan-tuan perempuan nak buat marketing, marketing yang nampak dekat depan mata tuan-tuan perempuan semua adalah untuk apa ni, pastikan tuan-tuan perempuan dapat menjual hartanah yang tuan-tuan perempuan ada dalam listing. Betul tak? So cara approach yang tuan-tuan buat itu lebih kepada kita nak jual apa yang kita ada, dan kita lebih kepada nak menerangkan kepada bakal-bakal prospek kita, sebenarnya anda itulah perunding hartanah dan anda yang mempunyai listing yang sekian-sekian, dan listing-listing inilah yang anda nak tawarkan kepada mereka. Tapi anda perlu faham, cara penjualan ataupun cara marketing macam ni memang dah tak boleh diguna pakai lagi dah sekarang ni. Kalau tanya pendapat saya, marketing strategi yang macam tu, yang emphasize tentang apa yang ada, dia panggil apa tu, features yang ada pada hartanah tersebut, berapa square feet, berapa bilik, berapa orang kata apa, bilik air, ada fasiliti apa semua, semua benda tu sebenarnya bagi saya tak membantu sangat. Tak membantu sangat untuk anda approach ataupun anda engage dengan anda punya prospek pembeli. Itu pandangan saya, dan saya belajar benda ni bukan daripada calon-calon orang, daripada sifu-sifu yang saya sebutkan tadi itulah. Sebab bila kita fokuskan untuk menjual, dalam posting yang kita buat tu, sebenarnya benda tu tak boleh menjual pun. Cuba belajar untuk menjual dengan tanpa menjual. Pening tak? Pening dia punya ayat tu. Kita cuba untuk menjual dengan tanpa menjual. Tak perlu nak menjual pun. Dalam apa-apa listing yang kita ada tu, sebenarnya kita tak perlu nak tunjukkan apa-apa listing yang ada. Kita cuma buat sharing. Sharing yang saya sebutkan kat situ tu macam yang saya tulis dalam slide ni. Untuk membantu prospek, mengajak mereka melakukan amal kebajikan, sekurang-kurangnya untuk mengajak mereka tu buat satu perkara yang baik untuk diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan lakukanlah amalan-amalan yang boleh menjemput rezeki, dengan memperbanyakkan sedekah dan infak, tak semestinya dengan wang ringgit ataupun dengan apa cara sekalipun lah. Apa yang mereka boleh sedekahkan, mereka boleh berkongsi dengan orang lain, perkara-perkara tersebut yang kita patut gunakan, dan kita patut perbanyakkan sharing-sharing yang macam tu. Itu skop yang pertama, yang saya cuba nak minta tuan-tuan puan, ubah mindset daripada semata-mata kita nak menjual kepada membantu prospek. Itu yang pertama. Yang kedua, sebarkan ilmu. Macam yang saya dah ceritakan sebelum ni. Sebarkan ilmu yang telah kita kutip tadi dengan cara memperbanyakkan perkongsian kita kepada prospek melalui posting-posting di media sosial lah. So pastikan setiap posting yang kita buat tu, posting tu boleh mendatangkan kebajikan ataupun kebaikan kepada prospek kita. Prospek bila dia dengar kita banyak buat sharing, perkara-perkara yang kita tahu tu kita sebarkan, kita sampaikan kepada mereka. Sharing ni pun macam-macam cara. Macam contohlah, saya ambil contoh diri saya sendiri.
Okay, dalam Facebook page Hartanah dan Anda, saya banyak berkongsi melalui rancangan live saya. Setiap hari di sepanjang tempoh PKP ni, setiap pagi pukul 10 saya akan buat kelas online bersama-sama dengan followers-followers saya. Okay, jadi tak salah kalau tuan-tuan puan mulakan perkara tersebut. Cuba sebarkan ilmu, buat perkongsian, dan saya sangat-sangat mengesyorkan tuan-tuan puan untuk buat FB live. Belajar cara nak buat FB live, belajar cara macam mana nak bercakap dengan orang. Belajar cara macam mana kita nak berinteraksi, belajar cara macam mana kita nak engage dengan orang. Engage kat sini bukan maksudnya bertunang. Engage kat sini maksud dia adalah untuk kita tarik perhatian mereka. Macam mana cara kita nak tarik perhatian mereka? Ialah dengan cara kita berkomunikasi. Kalau kita hanya buat posting tanpa ada komunikasi di situ, macam mana prospek-prospek yang berada di luar sana nak kenal tuan-tuan puan semua? Macam mana prospek kat sana nak percaya dengan tuan-tuan puan semua? Kan, itu antara sebab kenapa mungkinlah apa yang anda iklankan tu tak mendapat apa-apa sambutan dan tidak mendapat apa-apa reaksi daripada prospek-prospek yang berada di luar sana. Okay? So sebab tu cara buat FB live ni, walaupun katalah tuan-tuan perempuan ni jenis yang sangat-sangat pemalu, nak berjumpa dengan orang pemalu, apatah lagi nak bercakap depan kamera macam saya buat sekarang ni kan, memang susah. Dan ada yang cakap dengan saya, apa benda yang saya nak share coach, tak ada benda yang saya nak cakapkan pun, saya ni bukannya siapa pun. Itu silapnya perception tu. Patah balik slide yang saya sharekan tadi tu, bina professionalism, tunjukkan yang anda ni adalah seorang yang profesional. Okay, macam saya bukan perunding hartanah, saya adalah peguam. Saya ada peguam hartanah. Saya dah ada pengalaman lebih kurang 18 tahun dalam bidang hartanah ni. Okay? Tapi kenapa saya suka bercakap, saya suka bagi motivasi, kenapa saya suka orang kata apa nak berinteraksi dengan tuan-tuan puan sebagai seorang perunding hartanah? Sebab melalui pengalaman saya tu, saya dah berjumpa dengan orang-orang macam tuan-tuan perempuan semua. Sejak 18 tahun kebelakangan ni, saya dah jumpa orang yang macam tuan-tuan puan semua yang menceritakan masalah mereka kepada saya, dan saya dah masak sangat dengan dia punya orang kata perception, dah masak sangat dengan dia punya dogma, dah masak sangat dengan diorang ni punya masalah. So bila dah selalu berjumpa tu, saya rasa terpanggil untuk wujudkan satu platform yang saya namakan Hartanah dan Anda. Okay? So dalam platform Hartanah dan Anda ni sebenarnya target saya adalah untuk membantu, especially rakan-rakan perunding hartanah di luar sana tu, untuk mereka mendapatkan informasi especially berkenaan dengan undang-undang. Okay, sebab tu sharing-sharing saya lebihkan kepada sharing untuk memberi ilmu, memberi manfaat kepada orang lain, ceritakan tentang macam mana proses jual beli, macam mana proses pindah milik dibuat, macam mana urusan-urusan yang peguam terpaksa hadapi dalam urusan pindah milik tersebut, macam mana cara nak buat pinjaman dengan bank. So perkara-perkara macam tu semua saya dah kongsikan dalam platform saya Hartanah dan Anda ni. Bukan setakat di FB saja, dalam rancangan live pun saya ada buat, dan dalam YouTube channel pun saya dah masukkan. Okay, jadi tuan-tuan puan, sekurang-kurangnya kalau tak nak tiru saya pun tak apa, belajar buat. Mungkin kalau nak buat setiap hari tu macam susah, tiap hari nak kena bercakap dengan orang dah sampai dah kering idea nak cakap apa. Saya pun kadang-kadang macam tu juga. Sebab tu semalam saya tanya nak cerita apa pagi ni kan. Alhamdulillah Tuan Amirul Izzat, sahabat saya dah bagi idea. Okay, so apa kata coach cerita berkenaan dengan rent ni kan, cabaran-cabaran berkenaan dengan rent dan sebagainya. So saya ambil pendapat dia tu, saya come up with this presentation for today lah. Okay, terima kasih Amirul atas saranan Amirul semalam. Okay, dan kalau segan nak buat setiap hari, dah tak ada idea nak buat, so mungkin boleh buat selang-seli 3 hari sekali ke, paling-paling tidak pun you all muncul untuk ketengahkan diri you all, beritahu dengan public at large yang you all ni sebenarnya adalah seorang perunding hartanah. Apa hikmat yang you all boleh bantu mereka, bagi mereka maklumat, bagi mereka knowledge. Nak cerita apa, macam-macam perkara boleh cerita. Nak sekarang ni dalam pasca kita tengah dalam keadaan PKP sekarang ni, selepas nanti pasca COVID-19 ni berlaku macam-macam perkara yang saya ceritakan tadi, jadikan threats tu sebagai opportunity kepada tuan-tuan puan. Buat perkara tersebut sebagai satu cara untuk memberitahu, memaklumkan kepada public at large yang sebenarnya mereka tak perlu takut, yang sebenarnya mereka perlu ambil peluang ni. Ambil peluang ni, ceritakan pada diorang kenapa you all kena ambil peluang ni sekarang. Sebab harga pasaran hartanah sekarang ni dah turun.
Bila you all tak beli sekarang, nak tunggu harga naik nanti baru nak beli ke? Kan? Buat sharing. Kalau setakat posting saja, posting yang mungkin kata apa, setakat tipikkan gambar ataupun buat keterangan, benda tu mungkin kurang mendatangkan impact. Jadi cuba buat video. Video marketing tu penting. Self kata apa, explanatory. Saya dah buat perkara tersebut dan saya nampak memang impactnya sangat-sangat berkesan. Contoh macam saya buat live sekarang ni. So sebelum buat live tu, pastikan tuan-tuan perempuan dah pun war-warkan perkara tersebut. Nak buat live ni bukannya hari ni buat live dan tu terus buat live. Tak. Kena tahu step-step dia macam mana. Sehari sebelum buat live tu, kenalah buat poster. Kenalah upkan poster tersebut dalam you all punya wall. Beritahu orang yang you all nak live. So minta tolong dia orang sharekan, macam yang saya dah buat ni lah. Dan saya percaya ramai sahabat-sahabat saya yang lain pun buat macam tu. Tuan Erman Taib buat macam tu, Tuan Eddie Azwan buat macam tu, ramai lagi. Even yang sipu-sipu yang besar-besar ni pun kebanyakannya semua buat macam tu. Okay, so itu yang saya kata apa, ingin syorkan pada dia. So buang tepi lah, rasa malu, rasa segan tu buang tepi. Bukan masanya untuk segan-segan ataupun malu-malu sekarang. Tampil ke depan, ceritakan kepada orang, kongsikan betul ilmu yang tuan-tuan pernah ada dan sebarkan. Perkara yang kebaikan tu perlu disebarkan. Alright. Seterusnya, bantu prospek anda untuk memiliki hartanah pertama mereka dengan memberi kefahaman tentang kepentingan memiliki aset. Cerita dengan diorang, daripada awak beli kereta lama-lama jadi besi buruk, lama-lama jadi liability. Kenapa tak awak fikirkan untuk beli rumah? Rumah ni akan jadi aset awak. Yelah, memang awak kena bayar loan dengan bank. Awak beli kereta pun awak kena bayar loan dengan bank juga. Tapi bila awak beli rumah, sekurang-kurangnya rumah ni ada nilai. Kereta awak keluar je daripada showroom, kereta tu terus jatuh nilai, terus susut nilainya. Okay? So educate people, kepentingan memiliki aset tu. Okay, macam sekarang Bank Negara dah bagi moratorium. Cuba kalau awak bayangkan sekarang ni government bagi 6 bulan moratorium, kan? Okay, kalau awak dah beli rumah ni tahun lepas, kan dah lega, 6 bulan ni tak payah bayar installment rumah awak, kan? Tak bayar, bukan tak bayar tu di-waive kan, ditangguhkan. Cuba cerita dengan diorang macam tu. Cuba awak bayangkan tahun lepas lagi awak dah beli rumah, okay, tahun ni awak dah ada moratorium, awak tak payah nak servis loan selama 6 bulan. Kan best macam tu, kan? Right? Okay, itu antara perkara-perkara yang kita perlu hibahkan, kita perlu sampaikan kepada mereka. Sebab kebanyakan orang kat luar sana tu mungkin dia tak nampak lagi kepentingan memiliki aset ni. So dia orang nampak beli rumah ni macam satu komitmen yang memang akan menyusahkan diorang, yang akan membebankan diorang. Jadi kita cuba ubah mentaliti tersebut. Alright? Okay, dan tahu bagaimana untuk menjadikan foundation kewangan untuk diri mereka lah. Okay, so kita ceritakan macam mana yang saya ceritakan tadi tu. Sebab apa saya minta tuan-tuan perempuan ubah diri dulu? Sebab benda yang tuan-tuan perempuan kena ubah tu, tuan-tuan perempuan nak sampaikan kepada orang lain. Faham tak? Kalau saya tak minta tuan-tuan perempuan ubah diri tuan-tuan perempuan dulu, tapi tuan-tuan perempuan nak ubah orang lain, memang tak kena lah. Kita kena ubah diri kita dulu. Pastikan yang diri kita ni dah betul-betul bersedia, baru kita boleh ubah orang lain. Faham tak? So bila nak menyampaikan sesuatu tu, baik kita ubah apa yang kita nak sampaikan tu, kita buat kat diri kita sendiri dulu, kan? Okay, so itu yang ni lah yang saya ingin syorkan kepada tuan-tuan. Right? So cara nak menyediakan profil kewangan, sembang-sembang. Okay, lepas ni mungkin habis tempoh PKP ni, tuan-tuan perempuan dah boleh keluar, dah boleh jumpa orang. Okay, kebanyakan daripada kita, contoh katalah sahabat saya seorang ejen insurans, ejen insurans ataupun ejen takaful. Bila dia call, dia cakap, bos, aku nak jumpa kau, aku nak cerita pasal takaful lah. Okay, biasanya respon daripada orang yang menerima call tersebut, dia akan cakap, tak apalah, aku dah ada takaful ni, aku rasa tak payah kot. Sebab apa? Kita takut. Bila alah, mamat ni nak jual takaful pula kat aku, kan? So aku ni dah lah malas nak dengar cerita pasal takaful semua, kan? Faham tak? So itu keadaan yang senario yang berlaku yang biasa kita dengar sekarang ni, kan? Okay, so cuba ubah mindset mereka. Bagi tahu dengan mereka, aku nak jumpa kau ni, aku saja nak share dengan kau macam mana cara untuk kita prepare profil kewangan. Dia tanya, apa benda profil kewangan ni? Profil kewangan ni nak memudahkan kau nak menyusun balik duit-duit yang ada ni, nak menyusun balik kau punya komitmen, nak menyusun balik kau punya ni. Aku buat benda ni percuma je, aku nak tolong kau. So nanti mudahlah bila kau dah ada profil kewangan kau sendiri, kau dah boleh submit untuk kalau kata kau nak beli rumah, kau nak buat pinjaman dengan bank ke, kau dah ada profil kewangan kau sendiri, kau dah boleh submit dengan bank. So aku rasa benda ni elok lah untuk aku share dengan kau. Jom kita ngeteh sekejap.
Okay. So rather than you all pergi approach orang, jumpa orang, duduk bersembang dengan orang, sembang-sembang kosong, tak ada apa-apa hasil, kan? Baik sekarang ni bila dah nampak impact macam ni, nak kena kreatif sikit, fikir secara kreatif. Nak jumpa orang, nak set appointment dengan orang, cerita dengan dia, cakap dengan dia perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada dia. Cuba dah belajar nak buat profil kewangan ni, apa salahnya jumpa orang, mengerti orang, kita cerita pasal macam mana cara dia nak buat profil kewangan dia, kita bantu dia. Okay, then kita boleh selit-selit. Okay, sebenarnya aku dah ceritakan kau profil kewangan ni. Okay, kalau misalnya kata kau ada plan nak beli rumah apa semua, aku ada lah ni sekarang ni buat projek sekian apa ni kan, okay, dengan developer sekian. So kalau misalnya kata ni, okay, kita boleh sembang, kita boleh cerita. So terus directly kita cerita dengan dia, kan? So perkara macam tu akan menjadikan, mungkin kawan kita tu akan nampak, Muhammad ni memang power lah. Dia boleh ajar aku cara macam mana nak buat profil kewangan, dia boleh suggest kat aku, okay, rumah mana yang sesuai untuk aku semua, kan? So benda macam tu yang sebenarnya akan membantu dia, akan memberi manfaat kepada dia, dan seterusnya dia akan memberi manfaat balik kepada kita lah. Okay, so nampak so saya harap tuan-tuan puan boleh faham dengan apa yang saya cuba sampaikan kat situ. Okay, yang seterusnya, ajar prospek anda bagaimana nak dapatkan deal hartanah terbaik, sentiasa update mereka dengan informasi hartanah terkini dan perkongsian yang bermanfaat. Okay, so yang ni seboleh-bolehnya lah, saya cadangkan dapatkan database ataupun dapatkan pengkhususan pengkhususan database untuk klien ataupun untuk prospek pembeli, bakal-bakal pembeli tuan-tuan puan semua. Dia tak boleh hentam kromo nak buat posting ni dekat dalam Facebook ni, tak boleh hentam kromo macam tu je. Faham tak? So maknanya macam yang saya beritahu tadi, ajar prospek bagaimana nak dapatkan deal hartanah terbaik. Okay, nak dapatkan deal hartanah terbaik ni kita kena segregatekan, kita kena pecahkan. Kena pecahkan, okay, untuk pendapatan mungkin 5,000 ke bawah, kita buat satu database. Untuk pendapatan 5,000 hingga 8,000 buat satu database. Untuk pendapatan 8,000 ke atas buat satu database. Okay? Jadi deal yang terbaik ni kita boleh segregatekan, kita boleh pecahkan mengikut diorang punya pendapatan tadi. Katalah kita ada good deal untuk hartanah yang berharga 250,000 ke 300,000. Okay, jadi kita boleh approach orang yang mungkin yang nak beli hartanah ni gaji dia bawah 5,000. Sebab kita dah ada database tu. Sekarang ni kebanyakan ejen hartanah, saya percaya kebanyakan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat rent yang ada ni, diorang memang dah ada database. Kalau misalnya kata yang dah lama dalam industri ni, diorang dah tahu dah, okay, nak approach mana satu. Okay, yang ni sesuai untuk orang yang gaji sekian-sekian, yang ni sesuai untuk orang yang gaji sekian-sekian, kan? So bagi yang belum ada database lagi ni, rent-rent yang baru ni, so saya harap tuan-tuan perempuan boleh mulakan daripada sekarang. Collect database kalau dapat. Cara nak collect database tu mungkin boleh belajar caranya macam mana. Okay, antaranya adalah menggunakan teknik landing page yang saya pernah sharekan sebelum ni. Guna landing page untuk dapatkan database daripada klien, kan? So itu antara cara-cara yang kita boleh buat FB ads dan sebagainya. Okay, itu tuan-tuan perempuan kena belajar, kena belajar. Alright, so yang penting sekarang ni kita kena kongsikan pada mereka, nak dapatkan deal terbaik. Okay, macam ni, okay, sesuai untuk rumah, first home buyer, harga sekian-sekian. Okay, so why not bila dah dapat perkara tersebut, sharekan dengan targeted group yang sesuai. Jangan kita main blast saja. Kita kena letakkan kepada targeted group yang sesuai, yang memang kita dah filter diorang daripada awal. Okay, itu antara cara yang bersesuaian dengan apa yang saya cuba sampaikan ni lah. Okay, kita masuk sekejap. Saya baca sekejap komen-komen ni. Sorry lah, saya duduk galit bercerita ni sampai dah tak sempat nak baca pula ni. Okay, terima kasih yang dah komen ni. Alhamdulillah coach kita ni lulus sekolah agama, banyak ilmu ni guys. Terima kasih Abang Hud. Waalaikumsalam Zahra. Okay, Zahra daripada IW Putih. Terima kasih Zahra. Terima kasih. Okay, dia dah kenalkan diri di situ. Okay, siapa-siapa yang nak kontak Zahra pun boleh. 21.90. Betul lah yang Fadilah beritahu tu, 21.90. Silap tadi saya kata 14 hari, sebenarnya bukan 21.90. Minta maaf, saya terlupa. 21, bila kita dah buat 21 hari tu, insyaAllah benda tu akan jadi satu habit. Kita amalkan benda tu, akan jadi satu habit. Okay, yes, betul. Banyak peluang keemasan yang Allah berikan yang kita tak dapat sebelum ni. Puan Aini Ahmad, terima kasih Puan Aini. Okay, Puan Jumayah pun dia beritahu, benar coach,
Tuan Eddie ada siap sedia membantu ilmu yang benar dan selfless tu. Banyak juga yang saya belajar dengan beliau. Okey, ya betul. So boleh follow Tuan Eddie Azwan kita. Siapa-siapa yang ada di sini. Okey, hapuskan hutang jahat. Tu yang apa ni, sebenarnya perkongsian tu memang apa ni kita biasa dengar lah. Okey, social media marketing. Terima kasih Mujahid dah tulis ni. FB marketing, website, landing page, IG dan juga YouTube. Ini Ahmad, saya ada page nama Duta Hartanah, perlukah saya tukar nama page tu kepada nama saya sendiri? Okey, soalan yang baik. Sebenarnya bagi saya lah, kalau tanya pendapat saya, kalau katalah page tu macam suang-suang kuku je lah, followers dia tak ramai, dan mungkin dia sebenarnya nak tarik followers ni, dia kena belajar teknik nak tarik followers tu satu. Yang saya pastilah, yang saya pernah sharekan kepada sahabat-sahabat sebelum ni dalam saya punya seminar strategi tarik leads dan sebagainya, nak tarik followers ni sebenarnya kita kena meriahkan page. Itu yang paling utama. Okay? Yang Aini punya concern tu memang nama page tu memainkan peranan. Nama page memainkan peranan. Kalau katalah Duta Hartanah, dalam masa Aini buat sekarang ni nampak macam engagement dengan prospek tu agak kurang dan tak ramai lagi yang follow. Okey, nak tukar nama kepada nama Aini sendiri tu pun bagi saya tak semestinya boleh menarik followers tu datang. Tak semestinya. Cuma teknik nak menarik followers ni memang kita kena belajar. Okay, yang pertama sekali, yang kalau saya boleh sharekan, kita kena pastikan yang kita punya page tu dia punya cover menarik, gambar profil yang kita gunakan adalah gambar kita sendiri ataupun gambar logo yang kita ada. Lepas tu dia punya bio tu kita kena letaklah bio yang memang kita bukan setakat kita copy paste daripada orang lain. Kita buat seikhlas hati kita. Kita tulislah bio kita kat situ tu dengan jujur dan ikhlas. Dan yang pastinya kita kena buat posting yang engagement. Yang boleh posting yang engaging, minta maaf. Posting yang engaging. Kita kena buat posting yang engaging, maksud dia kita kena pastikan yang page kita tu tak kosong. Bukan semata-mata untuk menjual aja. Kita kena letak posting yang boleh menarik perhatian orang, untuk orang tu boleh belajar daripada kita dan dia nampak yang page kita ni memberi manfaat kepada kita. So kalau tak ada idea sangat, boleh baca, tengoklah dalam mungkin Tuan Faizul Rizwan punya page Gila Hartanah ke apa kan. Dapatkan idea dari situ apa benda nak ditulis. So mungkin boleh ambil idea konsep dia tu, boleh masukkan dalam page kita. So macam saya sendiri, saya sebenarnya suka orang kata berkongsi perkara berkaitan dengan undang-undang sebab saya seorang peguam kan. Jadi saya banyak berkongsi berkaitan dengan undang-undang kan. Jadi kalau tuan-tuan puan nak gunakan, saya bagi kebenaran, tak ada masalah. Tak ada apa-apa masalah. Tuan-tuan puan boleh gunakan perkongsian yang saya sharekan dalam page Hartanah anda ni. Kalau nak sharekan, terpulang, tak ada masalah. Saya benarkan. Tak payah nak tanya saya pun tak apa. Teruskan. Boleh sharekan apa yang saya dah kongsikan. So bagi saya, apa yang saya sampaikan tu, itu ilmu yang Allah kurniakan kepada saya, itu bukan hak saya. So nak gunakan, terpulang, tak ada masalah. Saya benarkan. Tapi itulah, kena meriahkan page, kena letakkan posting yang engaging, yang boleh menarik perhatian orang dan orang tu nampak yang page kita ni memberi manfaat kepada dia. Itu antara salah satu cara lah macam mana kita ni. So Mujahid pun ada tulis kat sini, rasanya perlu nama sendiri supaya orang lebih kenal. Tapi itulah macam yang saya beritahu tadi, kalau letak nama sendiri, lepas tu klik page tu tak ada tulis apa-apa, tak ada masukkan apa-apa benda yang bermanfaat pun tak guna juga kan. Lin boleh join, letak juga nama sendiri, letak juga nama sendiri supaya senang dikenali. Alright. Terima kasih Lin join. First time ni Lin join saya ni. Waalaikumsalam. Content is king. Yes, betul. Abang Hud pemalu ke? Ya ke pemalu? Bina professionalism. Betul. So pengalaman yang mahal dari Kod Azad. Terima kasih Haziq. Sislin, salam semua. Waalaikumsalam. MP Arbani. Terima kasih Lin. Haziq tanya ni, ada tips nak close sale time PKP ni sebab tak boleh bawa buyer viewing. Tak boleh bawa buyer viewing, nak close dengan buyer macam mana? So siapa-siapa yang boleh kongsikan kat sini?
saya apa ni, minta siapa-siapa yang mungkin ada pengalaman close time PKP ni, sebab saya tak ada pengalaman saya tak ada pengalaman close orang time PKP, dan saya tak pernah close orang pun. Saya bukannya perunding hartanah, saya hanyalah seorang peguam. Okey, hebat Tuan Aizat, terima kasih atas ingatan yang baik. Terima kasih Tuan Edi. Tuan Edi pun banyak mengajar saya, guru-guru saya juga ni. Bagi PIC, bagi peak je time PKP ni bang. Oh ya, yeah. Okey, tu Zarif ada beritahu tu, bagi peak je. Bagi gambar. Sebab tu kadang-kadang bila kita buat viewing, okey, ni satu lagi lah saranan saya, mungkin tuan-tuan perempuan dah kena ubah sikit style rather than buat ambil gambar semata-mata tu, cuba buat ambil video. Sekarang ni dah macam-macam teknologi dah, ada kamera 360 lah, macam-macam kan. So ada yang guna drone. Ada saya dah jumpa kawan-kawan rent saya yang pakai drone tu, ambil gambar video daripada atas, nak tunjukkan surrounding, nak tunjukkan dia punya kawasan perumahan tu kan. Which is bagi saya memang saya tabik spring lah kat orang-orang macam tu. Dia sanggup keluarkan modal, beli drone, buat. Tapi itulah impact dia tu macam mana, yang tu kena tanya dia sendiri lah. Saya tak tahulah setakat mana orang tengok video tu. Tapi bagi saya memang quite impressive lah bila orang buat macam tu. Kita ni sebagai bakal pembeli pun kita nak, power lah dia ni, nak iklankan rumah tapi dia buat sampai nampak macam very engaging. Sebab tu kan saya cakap tadi, kena buat posting yang engaging. Okay? So bila letak gambar semata-mata tu mungkin tak begitu menarik lah kan. Oh, Tuan Ehsan Malik, ni sahabat saya, orang Saujana Villa, neighbor saya di Saujana Villa. Terima kasih Ehsan. Tuan Aidil pun ada. Okey, terima kasih yang dah join ni. Follower page saya ada dalam 2000. 2000 okey lah tu. Adakah ini dikira song-song kuku? Bagi saya untuk page ejen hartanah, kalau Puan Aini dah dapat 2000 followers, bagi saya dah okey. Tak perlu nak tukar lagi dah. Tak perlu nak tukar lagi sebab mungkin konten yang ada dalam tu yang Puan Aini perlu perbaiki dan tambahkan lagi konten dalam tu. Saya nak cakap banyak-banyak pun follower saya bukan ramai sangat pun, ada dalam 5,000 lebih je kan. Tapi itulah bagi saya, memang bila kita buat Facebook page, tak boleh tidak, memang kita kena usaha ke arah nak menarik followers tu dengan lebih berkesan. Kalau buat page dah ada 2000 followers, sebenarnya dah boleh gunakan 2000 followers yang dah follow Puan Aini tu untuk convert dia orang jadi prospect buyer dah kat situ. So teknik nak convert dia orang jadi prospect buyer tu memang ada diajar lah oleh sifu-sifu AB lah. Ni Tuan DK Nazli dah beritahu ni, boleh je close sale, ada caranya. So mungkin boleh contact dengan Tuan DK lah lepas ni. Okey, saya selalu sharing dari sifu-sifu berkaitan hartanah. Okey ke kalau just sharing macam tu je? Alright, kalau tanya pendapat saya, perlu diselang-selikan. Puan Aini cuba selang-selikan. Jangan ambil copy paste ataupun jangan share terus daripada apa yang dikongsikan oleh sifu-sifu hartanah ni semata-mata. Kalau boleh, try to create something which came from you lah, originally came from you. So kalau kita buat sesuatu posting dengan ikhlas, dengan penulisan yang kita karang sendiri, datang daripada hati kita sendiri, dia punya impact dia tu lain tau. Tak percaya, cuba pun buat. Memang bagi saya benda tu memang boleh membantulah. Kalau kita dapat daripada posting page lain, kita sharekan daripada sifu-sifu hartanah yang lain, semata-mata, so nampak macam kita ni menempelkan apa yang orang dah buat kan. Jadi kalau tanya pendapat saya, mungkin Puan boleh selang-selikan. Katalah dalam tempoh 5 posting, katalah setiap hari Puan buat katalah 1 ataupun 2 posting. Dalam tempoh 5 hari Puan buat posting tu, cuba selang-selikan. 3 hari buat posting sendiri, yang 2 hari lagi tu buat posting daripada orang lain. So selang-selikan perkara tersebut. Jadi rent ni kena kreatif, think out of the box. Yes, betul. Kena fikir luar kotak lah, macam yang Tuan DK beritahu ni. Alright.
So sekarang ni saya dah masuk slide saya yang terakhir sebagai kesimpulan lah apa yang saya dah kupas pada pagi ni. Diam tak diam dah lebih dekat sejam lebih dah kita bersiaran daripada pukul 10 tadi. Tuan-tuan tak masih lagi kekal bersama saya. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi bersama-sama dengan saya. Okey, setelah berusaha jangan lupa untuk terus berdoa dan memohon padanya lah. Okey, so ini yang penting. Kita kena usaha dulu jangan tak usaha tapi nak mengharapkan sesuatu daripada benda yang kita tak berusaha. Tak boleh lah. So kena berusaha dulu. So dah berusaha tu kenalah berdoa. Alright. So ni semua orang ajar benda yang sama kan. So saya just ingatkan balik je lah. Yang kedua, istiqamah dalam perjuangan. Kena buat sesuatu tu secara konsisten ni. Tak boleh nak buat hangat-hangat teh ayam, buat sekejap lepas tu tinggal. Buat sekejap tinggal, tak boleh. Kena istiqamah dalam perjuangan. Saya manisnya akan tiba jua. Jangan buat kerja Tuhan, buat je kerja kita. Okey. Tu yang satu lagi perkara yang kita selalu kata apa, memang selalu dengar tapi kita susah nak faham. Kan orang dah kata jangan buat kerja Tuhan, buat je kerja kita. Nak menentukan rezeki, nak menentukan kita punya kejayaan apa semua tu bukan berdasarkan kepada apa yang kita usahakan semata-mata, tapi daripada izin Tuhan. Jadi kerja Tuhan tu biar Allah yang buat, biar Tuhan yang buat. Kita ni usahakan aja. Usahakan aja kerja yang kita tengah jalankan sekarang ni. Okey. So sentiasa memaafkan orang lain dan turunkan ego kita dengan memohon maaf kepada orang lain juga. Okey, so itulah di kesempatan ni, saya pun nak memohon kemaafan daripada tuan-tuan puan semua. Sekiranya apa yang saya cuba sampaikan pada hari ini mungkin ada yang mengguris hati tuan-tuan puan, mengguris perasaan tuan-tuan puan. Saya memang cukup respect lah dengan tuan-tuan puan sebagai seorang perunding hartanah yang full time, especially yang full time ni, yang ambil commission earners ni, yang full time buat bidang perlindungan tanah ni, memang saya cukup salute, saya cukup respect dengan tuan-tuan puan semua. Sebab apa saya respect dengan tuan-tuan semua? Sebab you all ni memang tak ada income daripada sumber-sumber lain, buat kerja sebagai rent, sebagai perlindungan tanah, tapi masih lagi boleh orang kata tersenyum, masih lagi boleh orang kata kita bergurau dalam tempoh yang kita sedang tenat sekarang ni. Jadi apalah salahnya kalau tuan-tuan puan yang mungkin dah berjaya tu cubalah bantu adik-adik yang baru join. So itu antara perkara-perkara yang saya sangat-sangat syorkan lah. Sebab ramai sebenarnya ada di kalangan kita kena faham walaupun kita dah berjaya dan satu peringkat tu, kita dah nampak dah kejayaan kita, hasil daripada apa yang kita lakukan tu, dan sekarang ni lah masanya untuk tuan-tuan puan untuk bantu pula mereka yang mungkin baru dalam lapangan, bantu mereka secara tak langsung. Bila tuan-tuan puan bantu mereka, mungkin mereka dah terkesan ataupun rasa macam dah give up, tak boleh nak teruskan lagi perkara nak jadikan diri mereka sebagai perunding hartanah tu kan. Kalau kita dapat bantu mereka, kita ajar mereka dengan cara yang betul, macam mana nak dapatkan listing, macam mana nak buat closing dan sebagainya, so secara tak langsung kita dah bantu dia untuk dia menyara dia dan diri dia dan juga keluarga dia kan. So kat situ pun sebenarnya dah ada pahala di situ, insya-Allah kan. So bila kita dah bantu dia dah berjaya, nanti insya-Allah satu hari nanti dia akan nampak dia akan kenang balik jasa yang kita dah tabur kepada dia tadi, dan dia akan bantu kita pula. Manalah tahu satu hari nanti anak kita pula nanti jadi rent kan, anak kita pula jadi rent kan, dia dah bantu kita, nanti kita cuba bantu dia pula kan. So ataupun kalau ada closing yang kita dah buat tu, ada rezeki yang kita dapat tu, yang kita boleh COA dengan dia, kita COA balik dengan dia kan. So itu salah satu cara macam mana yang Tuhan nak tunjukkan dalam industri ni. Sebenarnya bantu-bantu tu adalah salah satu cara yang menyuburkan rezeki kan. Itu yang kita duk tekankan hari-hari lah. So tak payahlah nak jatuhkan orang, nak backstab orang dan sebagainya. Okay. So itulah, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa ada percakapan saya yang mungkin mengguris hati tuan-tuan puan semua. Jadi jangan disimpan di dalam hati lah. So minta maaf banyak-banyak. Sentiasa percaya bahawa rezeki itu datang dari Allah, dan Allah tidak pernah melupakan kita kerana dia sentiasa berada dekat dengan kita. Yes. So itu saranan saya lah. Kita kena pastikan yang kita sentiasa percaya yang Allah yang turunkan rezeki itu, bukan datang daripada hasil usaha kita semata-mata, tapi bila Allah kata ya, dia nak bagi, dia akan bagi. Dia akan bagi. Alright, sama-sama kita bangkit dan jangan menyerah kalah, kerana kita semua boleh, insya-Allah. So itu saranan-saranan saya, kata-kata kesimpulan daripada saya.
Dan okay, kita sambung balik baca komen-komen yang ada ni. Baik, terima kasih Tuan atas advice, really appreciate. Semoga Allah merahmati Tuan. Okay, amin. Okay, terima kasih Puan Ani, okay, atas kata persetujuan untuk join channel live kita. 1 jam 40 minit dah. Okay lah, itulah. Diam tak diam dah 1 jam 40 minit siapa yang full time agent tahulah pahit getih ni. Itulah macam Abang Hud kita ni lah kan. Aidil Razak, Assalamualaikum Tuan Izzat dan rakan-rakan Ren, hebat. Terima kasih atas perkongsian yang superb coach. Salam kenalan, saya Aidil Razak dari Adi Putih. Okay, terima kasih terima kasih Aidil, terima kasih semua-semua yang dah join. Okay, ini banyak lagi sebenarnya komen yang saya tak baca ni, so saya minta maaf lah sebab saya tak boleh nak go through semua komen-komen anda. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang dah join, okay, yang kekal setia bersama saya selama 1 jam 40 minit sampai sekarang ni. Okay, so akhir kalam saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya ucapkan tahniah kepada anda semua kerana masih lagi orang kata apa, mengekalkan momentum dalam keadaan yang tak begitu baik sekarang ni. Kita jangan salahkan keadaan, kita terus berusaha. InsyaAllah kalau kita terus berusaha, kita terus berdoa, akan adalah sinar di sebalik tabir itu nanti, insyaAllah. Okay, right, so itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan kepada semua yang dah pun join live saya pada pagi ni, yang dah pun tolong kongsikan kepada rakan-rakan anda yang lain. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa, kalau ada rezeki, kalau ada umur, dan kalau diberikan kesihatan yang baik, InsyaAllah. Alright, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.